Ini saya punya first slide lah, cover slide PowerPoint presentation untuk perbincangan kita hari ini, insya-Allah. So kita mulakan majlis kita dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, alhamdulillah, sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat jumpa lagi untuk perbincangan kita tentang tajuk seterusnya. Dan kita harap ini akan beri manfaat, especially kepada rakan-rakan mu'alim saya dan murid saya yang belajar ruqyah, kepada pesakit-pesakit dan kepada siapa yang minat untuk tahu tentang rawatan Islam, rawatan Islam, ruqyah syar'iyah. Tapi agak khusus yang kita panggilkan ruqyah klinikal, ruqyah klinikal. Jadi siapa yang nak slide presentation ni boleh pergi ke website ni ruqyahklinikal.com.my, boleh download slide tu sekarang pun boleh, dah ada kat situ. Jadi kita akan sambil kalau tak nak tengok dekat slide dekat ni, dekat screen ni mungkin kecil ke sebagainya, tengok dekat slide presentation dalam bentuk PDF ya. Jadi tajuk kita hari ni dia tajuk yang hampir habis kita bincang tentang gynekologi yang sesuai dengan ruqyah. Jadi kita cuba cover hari ini perbincangan tentang apakah macam manakah ruqyah membantu rawatan kepada ketumbuhan di pelvis. Kita panggil pelvic masses ni. Pelvic masses ni benda-benda yang bengkak ataupun ketumbuhan dalam bahagian pelvic, longer pelvis ya. Longer pelvis ni yang signifikannya dekat orang perempuan lah. Orang lelaki ni tak banyak sangat organ, jadi mungkin pendi kencing dan sebagainya, tapi orang perempuan ni banyak organ ya. Kalau tengok gambar tu, saya letakkan gambar rahim tu ya, ada fallopian tube, ada macam-macam ketumbuhan kat situ ya, ada macam ketumbuhan. Tu ada cyst, polycystic kat situ, ada dekat dinding rahim ya. Itu benda-benda ketumbuhan-ketumbuhan yang ada lah. Jadi kita tengok gambar ni saya bagi sebagai highlight untuk kita ni perbincangan hari ni, insya-Allah. Jadi sangat menarik benda ni, menunjukkan sebenarnya persoalan ketumbuhan dalam tubuh ni ada hadisnya, ada riwayatnya, ada sirahnya berkenaan dengan ketumbuhan ataupun bengkak dalam perut. Jadi kalau kita rujuk kepada kitab Tibbun Nabawi yang disusun oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita tengok dalam bab merawat bengkak perut. Nah, ada satu sirah, ada satu kisah yang hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah meminta bantuan depan situ masa kita, kalau sekarang ni doktor lah, orang yang merawat masa tu untuk keluarkan bengkak dalam perut. Dan kisah tu dia melibatkan satu penyakit air berkumpul dalam perut lah, dan diperintahkan untuk keluarkan dengan cara disedut keluar atau dibelah keluar, macam itulah dalam hadis tu ya. Jadi hadis tu saya tak dapat quote dia punya, saya tak jumpa teks Arabic dia, saya tengah cari, tapi kalau ada nanti kita akan share, insya-Allah. Jadi tapi hari ni saya nak buat introduction dengan hadis ni ya. Hadis ini juga ada dalam banyak kitab-kitab Tibbun Nabawi, kitab-kitab ruqyah ya. Tapi ni agak saya pilih hadis ni, ini diturunkan atau ditulis, dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tibbun Nabawi ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, hadis sahih ya hadis ni ya. Jadi hadis ni berbunyi sabda Rasulullah SAW, ma anzalallahu da'an illa qad anzala lahu shifaa ya. Jadi betul alimahu man alimah wajahilahu man jahilah. Jadi hadis ni riwayat Imam Ahmad ya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan penyakit melainkan dia menurunkan penawarnya. Jadi ini selalu banyak kita quote atau banyak orang quote hadis ni atau bahagian pertama hadis ni. Tapi saya hari ini saya berjumpa, saya beberapa kajian beberapa hari saya nak utarakan sambungan hadis ni ada lagi yang Rasulullah SAW sebutkan, mereka yang mengetahuinya akan mencarinya dan mereka yang tidak mengetahuinya tidak memahaminya. Jadi dalam bab
rawatan Islam ni. Itu sebabnya saya saya berhenti tolak daripada ini sebagai noktah bidayah. Saya rasa saya nak share ilmu tentang perubatan ni supaya mu'alish atau orang yang merawat ni kebanyakannya jarang jumpa doktor yang merawat lah. Doktor yang memang ada medical background. Kebanyakan kita ni ustaz atau orang-orang yang minat untuk buat rawatan Islam. Jadi kita kalau boleh nak memahami betul apa yang kita buat. Memahami apa yang kita nak bila kita nak buat rawatan, kita kena bagi yang terbaik untuk pesakit. Dan bukan setakat baca Quran je, bukan setakat doa saja, tapi kita juga kena memahami ni prinsip-prinsip ataupun aspek-aspek tubuh kita, penyakit kita, dan ini semua ada explanation. Dan alhamdulillah Ibnu Qayyim ni tuan-tuan dia hidup tahun sekitar 1250-an lah gitu, dan meninggal tahun 1320, saya ingat masih dia meninggal sekitar umur dia hidup di usia sekitar itu tahun 1290. Zaman tu zaman perubatan Islam ni sangat berkembang, atau perubatan itu sendiri sangat berkembang, ya. Bukan perubatan Islam ni sangat umum. Apa ni, kalau ikutkan semua yang dibelajar itu perubatan Islam lah. Yang kita belajar, yang saya belajar perubatan moden pun perubatan Islam. Alhamdulillah kan. Jadi kita melihat zaman tu sangat subur ilmu tentang perawatan atau pengubatan. Dan kita tengok ulama-ulama Islam juga memahami cara-cara untuk merawat menggunakan berbagai-bagai cara, menggunakan sumber-sumber alami, menggunakan ruqyah bacaan, menggunakan kaedah perubatan, kaedah pembedahan. Masa itu dah dibuat dah zaman tu, ya. Hebatnya masa Islam memberikan kita, menggalakkan kita untuk mengembangkan kita punya pengetahuan tentang perubatan, yang sangat hebat masa tu kan. Sampaikan Ibn Sina, buku dia tu dirujuk sampai ke akhir, sampai ke zaman ni masih dijadikan rujukan buku yang tulis oleh Ibn Sina itu tentang perubatan, ya. Jadi kita melihat kita perlu mengetahui supaya kita akan sedar benda ni. Dan sebab saya nak kita baca ruqyah, kita baca je tanpa kita memahami, tanpa kita menyedari apa penyakit di bawah tu kan. Jadi itu benda-benda pengalaman lah. Kadang-kadang begitu ruqyah kita jumpa ada bengkak perut, kita pun tak tahu benda bengkak ni dekat posisi mana pun kita tak tahu. Jadi sebabnya basic-basic yang saya share ni supaya nanti kita perawat, kita ada ilmu, ya, kita ada ilmu. Sekejap ni gangguan saya lupa, maaf. Jadi perkara-perkara ni kena ada. Maksudnya basic-basic ilmu kan. Kalau tak ada, kita akan duduk kita tengok ruqyah, kita baca je, pasien tak mengelupa, kita kata tak ada gangguan ni. Dan kita tak membantu dia dari segi sebenarnya ruqyah ni sangat lebih daripada itu, bukan setakat untuk merawat penyakit-penyakit disebabkan gangguan jin. Maka sebenarnya ruqyah ni juga akan dengan Quran ini juga boleh menyembuhkan penyakit-penyakit medikal macam ni. Nah, itu yang kita nak suburkan supaya kita melihat keajaiban Al-Quran ini dia sangat hebat. Nah, dia bukan setakat nak kita halau jin je, kan? Ramai yang sesat dari itu, kadang-kadang Quran ni bukan gunakan untuk baca dia halau jin. Quran ni digunakan letak nanti jin tak masuk. Itu jadi tangkal, jadi syirik sebenarnya. Itu benda-benda yang perlu dijauhi. Jadi salah faham tu maksudnya kita tak nak usaha untuk baca Quran, tak nak usaha untuk ni, kita jadi malas, kita kata saya nak buka MP3 je doktor, jin tak masuk kot. Sebenarnya tak boleh macam tu. Jadi MP3 tu ada lah, MP3 tu bacaan tu ada. Tapi wallahu alam saya rasa jin akan masuk jugalah. Jadi kita kena baca sendiri the best is kita baca sendiri, ya. Kita doa untuk diri kita sendiri, ya. Itu benda macam tu. Jadi ramai orang Quran ni sampai terperangkat dulu, saya rasa zaman 60-an masa orang tak faham Islam lagi ni, dia menjadikan benda tu kitab ke Quran ni sebagai tangkan, ya, sebagai tangkan. Dan saya jumpa ramai pasien yang bawa kitab ni, kitab lama-lama ni dibalut elok, dia kata kitab ni tak mana bukan letak dalam lemari untuk dibaca. Kita zikir. Saya jumpa satu family ni letak dekat pintu, sangkut, buat khas sangkut atas pintu masuk. Kitab tu kitab zikir je. Itu benda-benda yang kita lihat, bila tengok isi, Masya Allah, isi okey. Yang dibaca ni nenek dulu, moyang dulu baca. Jadi keturunan dia tak baca, tak boleh baca, dan akhirnya jadikan dia sebagai tangkal. Itu benda-benda yang banyak salah faham. Jadi akhirnya kita tengok rawatan Islam ni hanya tumpu kepada baca, dan kita rasa tujuan baca tadi untuk nak buang jin. Itu sebenarnya actually benda-benda yang salah. Saya rasa kalau kita mengetahui tentang ilmu-ilmu yang kita dapat linkkan dengan Quran, maka kita tengok hebatnya nanti Quran ni boleh menyembuhkan penyakit-penyakit medikal. Sebab saya nak share hari ini tentang penyakit-penyakit dekat pelvic mass ni, ketumbuhan-ketumbuhan dekat pelvic. Sebab saya ada ramai pasien yang alhamdulillah kesembuhan datang daripada Allah Ta'ala, betul, alhamdulillah. Dan ada yang kena ketumbuhan dekat dalam perut, ada yang kena breast lump, breast cancer yang besar-besar, alhamdulillah sembuh dia kan. Hilang dengan Quran, Masya Allah. Dan tak perlu operation. Itu benda-benda yang kita nak share hari ini. Dan kita cuba memahami ilmu yang saya share ni, saya harap
Dan saya record lah ni, saya simpan. Nanti kalau apa nanti rujuk balik. Kalau kata saya tak ada ni, Masya Allah, ni benda ni dah ada dalam YouTube sebagainya, boleh tengok balik untuk rujuk balik ya, kepada mereka yang belajar merawat dan sebagainya. Ya. Dan mereka tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Itu sebabnya saya kata kalau kita cerita macam mana pun, kalau kita tak nak faham, dia tak dia tak nak mengambil tahu, maka dia tak faham. Tak faham. Sebenarnya berlaku pada seorang pesakit saya. Dia datang bawa anak dia. Dia ni seorang doktor. Tapi bila dia tak memahami ratuan Islam, maka dia refuse. Saya tahu patut dia kena check juga, tapi kita check anak dia, tapi dia tak nak check, dia tak nak periksa, dia kata saya tak ada apa. Kan, dia kata saya tak ada apa, saya tak ada masalah. Sedangkan tak diperiksa lagi, dia kata anak dia ada masalah. Kita benda macam. Jadi kita nampak bila orang tak mengetahui, dia takkan faham. So jadi kita perlu, tugas kita ni bukan setakat merawat, maka saya rasa tugas kita ni juga untuk memberi kefahaman kepada masyarakat benda-benda ni supaya nanti tak berlaku kesilapan. Kita takut nanti sampai generasi satu jam masa nanti kita ingat tak dikaitan langsung antara Quran ini atau sedangkan Quran Allah sebut dalam Quran Quran ini adalah sendiri huda wa shifa, penawar segala penyakit. Itu hebatnya Quran ya. Okey, jadi itu yang penting. Hadis yang kedua, ini satu hadis yang saya rasa penting ya, untuk bukan setakat untuk doktor, untuk kita perawat atau rawat mu'alish, kita juga penting untuk semua doktor ya, supaya kita menjadi orang yang alim di bidang kita. Alim di apa yang kita buat. Kita jadi profesional di bidang kita. Jangan jadi nanti kita ala kadar saja kita buat sebab apa, kita rasa dah cukup dah ni. Sedangkan kita tengok banyak keadaan kita perlu memahami perkara-perkara ni ya, tuan-tuan ya. Jadi kita tengok ramai juga hari ni kita rasa macam kita baca ayat-ayat Quran ruqyah je ni, kita baca. Lepas tu tak ada passion ni tak mengelumpur, tak ada apa respon, kita kata tak ada gangguan. Sedangkan kita tak pergi deeper atau kita tak pergi kena ada step. Itu sebab saya ajar kita semua ni supaya mu'alish, supaya kita buat pemeriksaan klinikal sikit. Dan saya dah ajar dekat siapa yang dah pernah belajar dengan saya, kita ajar untuk periksa sikit. Cuma ada halangan untuk hati-hati bila kita nak periksa wanita lah, sebab itu jadi aurat dan sebagainya. Jadi itu benda-benda yang kita boleh buktikan dengan ruqyah ni nanti. Kita baca ayat untuk screening, kita dapat detect. Sebab dalam slide-slide saya sebut je tu, scan dengan ruqyah. Lepas tu kita check point tu. Check point tu, ada sakit. Dan lepas tu bila kita baca ayat Quran, lepas tu sakit ni hilang. Dan kita tak payah bercakap dengan jin pun sebenarnya. Dan saya sekarang ayah ni saya rasa, saya tak ada masa dah nak bercakap dengan jin ni. Kerja kita banyak. Ya? Kerja kita banyak dan kita nak bantu pesakit seramai mungkin macam tu. Wallahu a'lam. Ya? Okay, hadis kedua ni, hadis hasan, riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi sabda Rasulullah SAW, man tatababa wala yu'lamu minhu tibbun fahuwa dhamin. Ya. Jadi hadis ni macam ni, man tatababa ni tabib lah, kita merawat lah, mengamalkan atau mengamalkan perubatan ya. Wala yu'lamu minha tibbun, tetapi tidak mengetahui dalam profession merawat tu, fahuwa dhamin, maka dia bertanggungjawab atas tindakan tu. Malah setengah-setengah ada riwayat lain mengatakan dia kena bayar ganti rugi kalau berlaku kesilapan. Ada satu hadis lain diriwayatkan Hakim tersilap saya. Tapi hadis ini menceritakan bahawa kita, sabda Rasulullah SAW, mereka yang mengamalkan perubatan tetapi tidak berpengetahuan dalam profession ini, maksudnya tak profesional lah, bertanggungjawab atas tindakan mereka. Itu hadis ni. Tapi ada satu lagi riwayat kata ada juga yang hadis ada riwayat lain mengatakan siapa yang dia kata maka mereka itu bertanggungjawab untuk bayar ganti rugi kalau berlaku kesilapan dan sebagainya. Itu benda-benda yang Rasulullah tekankan dari dulu. Maksudnya kita tengok ini amaran untuk kita supaya kita bila kita buat sesuatu perubatan, rawatan ke sebagainya, maka kita kena ada pengetahuan insya-Allah. Dan kita tahu dan kita lebih baik daripada orang yang tak ada pengetahuan tu. Kita boleh, betul, kita boleh baca je, kita rasa Allah akan sembuhkan, Allah nak sembuhkan. Tapi lebih baik kalau kita ada pengetahuan, insya-Allah ya. Itu dua hadis yang saya di introduction hari ini supaya jadi pengingatan untuk kita semua dan kita dapat perbaiki diri kita supaya kita jadi orang yang lebih baik, insya-Allah ya. Kalau ada soalan boleh tanya ya, kalau tak faham insya-Allah. Boleh blog, boleh tanya anytime, saya rasa nanti co-host saya akan insya-Allah Haji Amin ke nanti minta Aina aku bantu untuk beritahu ya, untuk kalau ada soalan. Okay, next slide. Next slide ni saya dah cerita, yang hari ni kita bincang pasal pelvic masses ya. Pelvic masses ni ketumbuhan dalam pelvic. Kita dah bincang infertility, kita dah bincang menstrual disturbance, kita dah bincang abdominal uterine bleeding. Kanser ni saya sentuh sambil lalu lah sebab rawatan hampir sama, cuma nak kefahaman tu. Nanti saya akan buat satu saja khusus tentang mungkin kanser ni kemudian, tapi hari ni saya nak tunjukkan satu kes bagaimana Quran menyembuhkan endometrial cancer ya. Betul. Menopause pun kita dah bincang,
Kita hanya ni tajuk sampingan yang kecil lah. Saya ingat kita mungkin tak buat lepas ni. Saya akan mungkin tajuk cancer lah. Lepas ni gynecology, lepas sebelum saya pindah ke bidang lain ataupun kepada subjek yang pengkhususan lain dalam perubatan. Ya. Okay. So kita bincang hari ni pelvic mass. Ya. Jadi pelvic mass ni ketumbuhan dalam pelvis lah. Ya. Jadi tuan dan puan, kita tengok ya. Ini pelvic lah. Ini rongga pelvic dia panggil. Saya tunjukkan gambar ni sebab kita faham. Belah yang sini ni pelvic orang perempuan ya. Belah sini pelvic orang perempuan. Perempuan ni maksudnya sekejap ya. Okey, cuba tengok ada beza ya sebenarnya dua ni. Lelaki dengan perempuan. Lelaki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Tuan mungkin nampak beza. Terus tengok sini mungkin kita tahu beza. Apa beza ni? Gambar ni bukan di touch up ya. Di gambar ni diambil daripada buku anatomi. Tapi ada beza terus. Ya, hebatnya kita tengok Allah jadikan kita ni lelaki perempuan tak sama, ada beza. In fact dalam melaksanakan fungsi-fungsi kita pun berbeza ya. Pelvic orang perempuan ni lebar nampak lebar Dia beza, jarak ni tengok beza Ini jarak beza. Ini semua Allah jadikan untuk kita bersiap untuk mengandung ya. Dia cantik je, nanti baby akan duduk atas tulang tu ya. Tulang pelvic itu jadi tempat takung, tempat tampung dia ya. Dia akan keluar dekat perut lah. Tapi dia akan keluar daripada tulang sini yang depan ni ya. Tulang daripada depan ni kita tengok kalau ikut lebar pun ini lebar. Ini semua tujuan untuk bersalin ya. Orang lelaki tengok dia punya darjah bukaan dia pun kecil ya. Orang perempuan besar lebar. Cuma setengah-setengah kes untuk orang perempuan yang ada masalah masalah anatomi, maksudnya dia mungkin tak boleh salin secara normal lah. Contoh dia punya tulang ni sempit sini. Ataupun dia tak cukup tinggi, mungkin dia punya tulang-tulang ni akan jadi kecil lah, dia punya rongga pelvic ya. Tapi semua yang basic ni sama ya, dia lebar daripada lelaki. Lepas tu kita tengok ya, kita bincangkan tentang ketumbuhan dalam pelvic atau jisim atau ketumbuhan yang tidak normal pada rongga pelvic yang timbul daripada, jadi kita tengok ya, kalau kita apa organ dalam pelvic. Saya tak tunjukkan ni. Nanti saya tunjuk lepas slide kemudian ni. Dia ada beberapa organ dalam pelvic yang kalau dia bengkak atau dia jadi kanser, jadi tumor, dia jadi cyst sebagainya, maka akan jadi, kita boleh rasa dia dekat permukaan ya. Jadi antara organ dalam pelvic ni kita tengok ovary ya. Ovary ni yang ni. Ovary ni kat sinilah. Ini ovary ya. Ini yang dipanggil polycystic ovarian syndrome ya. Dia banyak cyst. Ini ovary dekat sini. Kita tengok saya punya tu, ini ovary. Ini fallopian tube ya, dari fallopian tube. Ini salah ada koma kan ya. Ini fallopian tube. Lepas tu rahim yang tengah ni. Rahim yang tengah. Sorry. Ni rahim tengah ni pun nampak je gambarnya. Kalau rahim, ni rahim. Ya, ini ovary kat sini tadi. Sini ovary sini dan ni dah rosak ovary yang ada mencangkit. Lepas tu fallopian tube, lepas tu ni rahim, bawah ni cervix ya. Ni cervix. Ini vagina. Ini paras ya. Okey. Jadi ini struktur yang ada dalam. Kita tengok nanti kita ada ovary, ada fallopian tube, ada rahim, ada cervix, ada kelenjar-kelenjar limfa sekitar sini. Di kelenjar limfa ni yang kita tengok ada lymph node bengkak sebagainya, itu kelenjar limfa ya. Ada pundi kencing. Satu lagi pundi kencing. Dalam sini pun saya tak ada gambar ni. Pundi kencing ni di atas. Saya cuba tengok ya. Nanti saya tunjuklah pundi kencing ni. Pundi kencing ni duduk atas rahim ni, atas kita punya rahim ni, atasnya ada pundi kencing ya, pundi kencing. Ada usus belakang ni sekitar dia, ada peritoneum, itu berkaitan dengan usus kecil, betul ada appendix sebelah kanan. Ini kawasan-kawasan dalam pelvic. Jadi kalau bengkak, ada ketumbuhan atau bengkak dalam pelvic ni boleh jadi macam-macam daripada benda-benda ni ya. Daripada ovary, daripada tiub, rahim. Jadi kemungkinan tu ada bengkak ni ya. Ada orang bengkak, contoh kelenjar limfa, kalau dia kena limfoma contoh, mungkin ada bengkak dekat sini. Dan di bengkak tu mungkin sama macam bengkak-bengkak lain tu. Dan itu doktor kena sahkan, kena periksa dan kita pastikan. Ada juga kes bengkak kat tepi-tepi sini yang berkaitan bukan dekat sini rahim betul, tapi bengkak dekat otot-otot situ. Maka jadi nak kena operation dan kena buang. Tapi bengkak dia dalam perut lah, dalam sekitar tu ya. Ataupun bengkak ni datang daripada kanser yang merebak daripada tempat lain. Contoh kanser daripada payudara, breast cancer, dia merebak ke rahim. Itu boleh juga berlaku. Dia akan jadi bengkak dalam rahim ya. Bengkak dalam pelvic. Pelvic ini besar, rahim sini je ya. Okey. Atau kanser dari perut, kanser daripada rektum belakang, kanser daripada usus besar dekat belakang. Itu pun boleh juga pindah ke dalam rongga pelvic. Ada dalam rongga pelvic lah. Itu ketumbuhan yang kita bincang nanti atau tengok. Saya akan bincangkan beberapa organ yang berkaitan dengan ginekologi lah. Ya, tengok ya. Sorry. Okey. Jadi kalau ada bengkak tu apa yang mungkin ada? Kalau ada bengkak tu macam-macam lah. Bukan semestinya penyakit. Dia ada juga bengkak-bengkak yang agak normal macam ni. Kehamilan normal.
Itu bengkak juga lah. Kita tengok nanti mengandung dia akan besar-besar daripada rongga paru, dia keluar. Bila kita mengandung ni, awal-awal mengandung, memang kita tak nampak pun mengandung tu sebab dia masih dalam rongga ni. Dia tak nampak, tak keluar pun. Tapi bila dah makin besar, dia akan keluar. Keluar tu maksudnya dia akan nampak perut start membesar. Itu orang mengandung. Itu normal lah. Itu normal. Ataupun orang ni etopik. Etopik ni biasanya masa awal mengandung, dia jarang nampak ada ketumbuhan. Tak nampak ketumbuhan tu. Tapi sebenarnya ketumbuhan tu berlaku di dalam. Jadi kalau etopik tu berlaku dekat sini. Melekat kat sini kan. Melekat-dekat selalu pelepian tiup ni. Sini ada etopik. Tak tengok sangat. Tapi sini kalau ikut dia boleh berlaku dalam tiup ni sendiri. Tiup ni ada ektopiknya. Itu benda-benda yang boleh berlaku lah. Ektopik ni mengandung di luar rahim. Dia tak mengandung kat dalam rahim, mengandung kat luar. Ini pun kita panggil ini satu masalah yang ini emergency ya. Yang kena buang terus operation. Kalau tidak berlaku pendarahan dalam perut, boleh meninggal sebab pendarahan. Pundi kencing yang bengkak. Dalam atas ni ada pundi kencing. Itu pun pundi kencing atas ni pun kalau bengkak dia akan jadi nampak timbul juga dekat perut bawah tu, rasa macam bengkak ya. That's why kalau orang kena ada urinary retention ataupun dia tak ada kencing, kita tengok kalau periksa dekat atas tulang bawah dia tu, dekat bahagian bawah perut tu, kita tengok nanti bengkak kat situ. Maksudnya kencing tak keluar lah tu. Maksudnya kencing tak keluar dan kita kena masuk tiup baru dia boleh keluar. Ini kan serut sendiri lepas kencing keluar. Ya. Ini ada sumbatan pada saluran kencing. Ya. Fibroid pada rahim. Ini fibroid. Fibroid pada rahim. Itu benda-benda yang mungkin ada. Abscess pelvic. Abscess ni dia kadang luar daripada kawasan ni, tapi dalam kawasan rongga pelvic juga, tapi abscess ni nanah ya. Nanah ni macam juga ada juga kes macam ni kita jumpa nanah dalam. Ini berkaitan dengan jangkitan kuman ya, dalam bahagian-bahagian yang ada jangkitan kuman. Ya. Ada juga jisim atau mass ataupun bengkak ketumbuhan yang sepanjang-panjang ni lah, sepanjang ovary, itu bengkak-bengkak ni semua ada. Ada yang carcinoma, cancer, ya, macam-macam bengkak, ada cyst. Dan tadi ada polycystic ya, dekat sini, dekat polycystic ovarian syndrome, semua di situ lah. Ya. Ini ovarian cyst lah yang tu. Itu kena apa yang ada kalau kita tengok, doktor kena bezakan lah. Kita akan cari nak kena bezakan apa yang ada dalam tu. Ya. Okay. Jadi ini gambaran dia. Gambaran. Ini patient nak operation lah. Tapi tuan dan puan memang macam ni lah. Kita nampak nanti perut dia sangat besar. Kalau kita orang ni macam umur muda, kita rasa dia mengandung. Kan? Tapi kadang tak. Dia ada ketumbuhan besar di sini. Ya, pertumbuhan. Ini fibroid. Bercampur-campur ni saya pun tak pasti. Ini gambar saya ambil daripada Dr. Hamid Arsyad ya. Sebab di antara orang yang banyak sangat kat sini lah bidang obstetrik gynecology ni, Hamid Arsyad ni masih student lagi, dia dah pakar lah. Macam tu. Jadi ini gambaran macam mana kalau ada bengkak perut. Tuan-tuan, saya masa kerja hospital dulu, nanti kita bincang kalau ikut bengkak tadi macam mana proses dia. Satu juga soalan tu, nanti saya cerita sikit bengkak tu kenapa jadi bengkak tu ya. Jadi ada banyak faktor. Bila kita cerita tentang patologi, saya nak bincang pasal kenapa bengkak. Kenapa boleh jadi bengkak? Itu semua proses yang berlaku secara fisiologinya sebab bila ada masalah-masalah dalam ya, itu ada masalah-masalah dalam badan, dalam bahagian-bahagian gitulah ya. Jadi kalau tengok ni macam orang mengandung tapi tak. Jadi saya masa kerja hospital, saya ada kes yang kadang kita tengok patient kurus je. Ini patient badan ni nampak okey ni, tapi ada patient yang kurus. Dia pada kurus sangat sebab dia itu mungkin kanser lah. Ada satu kes masuk hospital, ovarian cancer. Dia datang ke ward surgery sebenarnya, ward bedah. Tapi sebab doktor nak pastikan ini apa masalah, mungkin daripada bahagian ONG, maka saya kena pergi tengoklah patient tu. Bila saya pegang perut, tengok perut dia kurus tapi nampak bonjol besar, bola takraw dekat sini. Ya. Dekat bahagian sini ada seketul je bola, macam bola takraw misalnya, besar. Bila ultrasound tengok dalam tu air, maksudnya cyst lah, itu ovarian cyst. Jadi itu memang keadaannya bengkak macam ni. Ya, bukan macam ni. Ini kalau kita buang, ini contoh cyst. Cyst ni dah pecah ni. Dia kalau ikut ada air dia bulat lagi. Dalam ni ada air je. Air dan ini ada rupa dia. Kalau kita buang cyst tu, kita belah dia, tengok ini rupa dalam. Ada juga yang ovary yang macam ni dalam dia. Macam ada gigi pun semua ada. Ini nampak macam rambut pada kan. Ini ciri-ciri, memang ciri-ciri cyst dalam ovary. Kalau kita operate, kita buang dalam, kalau kita belah, tengok dalam dia macam ni. Ya. Ini fibroid. Fibroid ni tengok ya, daripada besar yang kecil-kecil ada. Dalam pasien yang sama ni ada 27 ketul. Jadi that's why sebenarnya ada kes-kes. Sebenarnya ada kes-kes tertentu yang kita mungkin tak payah buang rahim. Kita buang fibroid je. Kita buang ni, kita selamatkan rahim. Ada kes begitu. Tapi kalau banyak macam biasanya doktor akan buang rahim teruslah. Ini rahim yang ada buang. Kita tak ada rupa rahim dah sebenarnya. Ya, itu kes fibroid. Ya. Okey, ini jenis-jenis ketumbuhan lah. Ya. Okey, saya pergi tengok. Ini satu contoh lagi. Ini sangat besar. Jadi kes ni agak unik. Ni dekat UK. Dekat US kes ni.
Tapi di report patient ni, dia jumpa doktor sebab berat badan dia naik. Ni gambar asal dia, berat badan dia naik. Berat badan. Jadi dia jumpa doktor untuk dapat nasihat tentang berat badan dia. Jadi doktor suruh dia buat semua benda-benda yang berkaitan dengan turunkan berat badan. Dan saya rasa Dr. Nifrin tak check pun dia punya perut. Kan itu tak, mungkin history pun tak detail. Sedangkan dia ada semua masalah-masalah berkaitan dengan bengkak dalam perut. Ya. Semua ada masalah-masalah bengkak perut. Dia masalah haid dia memang dah tak ada. Lepas tu dia memang tak mengandung. Itu benda-benda yang mungkin ada kena tanya kat pasien. Tapi sebab dia datang mungkin komplain dia nak turun berat badan, di doktor mungkin tak perasan. Ya. Dan benda ni dah berbulan-bulan jadi besar ni. Besar ni tuan-tuan, ya. Besar. 50 pound. Ya. Dia keluarkan. Dan alhamdulillah benda ni pasien ni selamat. Tapi nak katakan lama dah simpan benda ni. Dan dia tengok punya besar ni, banyak mana dia ambil kita punya zat-zat makanan semua nutrien. Tapi dia masih maintain badan, mungkin dia makan bagus. Maka dia tak kurus berat badan. Tapi kalau ikut macam ni, sangat-sangat besar. Ini antara yang besar. Ya. Ada lagi yang besar pada ni pun sebenarnya. Tapi tu nak katakan, saya gambar tu saya ada, tapi saya tak nak tunjuk. Tapi ini contoh-contoh bengkak dalam rahim. Dan kita rasa mungkin perut dia membayut. Tak. Bagus-bagusnya tuan-tuan dan puan, siapa yang perut rasa macam itulah besar sangat tu, kena pergi ultrasound, scan, minta doktor check proper. Especially kalau ada kaitan dengan, nanti ada benda yang saya akan bincang depan ni, kita akan bincang apakah dia punya simptom-simptom atau ciri-ciri yang kita kena pastikan ada bengkak dalam. Okey. Ini faktor risiko. Apa risiko dia? Faktor risiko, apa faktor yang kita senang dapat penyakit ni? Ini dipanggil faktor risiko. Kita mandul, itu mungkin juga senang dapat ketumbuhan dalam rahim atau bahagian pelvic ni. Sebab bila kita mandul ni, dia satu isu yang kita bincang sebelum ni masa kita bincang infertility, hormon badan tu dah tak normal, tak dapat regulate dengan normal. Jadi kita tengok nanti ada masalah dekat dari sisi kontrol dekat rahim, dekat ovary sebagainya, maka dia akan jadi masalah. Itu akan jadi masalah bengkak. Termasuk juga penyakit lain, saya bincang endometriosis tu, nanti kita konsep dia, bila hormon tu tak betul, maka tisu yang bekerja dekat bawah, dekat bahagian pelvic itu tak jadi betul. Dia tak normal juga. Mungkin dia akan jadi bengkak, mungkin jadi kecut dan sebagainya. Itu benda-benda berlaku dalam kes orang yang mandul. Maka risiko terdapat bengkak ni biasa. Boleh. Ya, gitu. Sejarah keluarga. Itu sebab kadang kita family history ni penting. Sampaikan Dr. Hamid Rashad kata ni sebab baka. Dr. Hamid Rashad kata. Saya nak komen bukan sebab baka. Mungkin sebab saka sekali. Wallahu a'lam, kita tak pasti. Dia menyebabkan ada kanser ovary atau sebab sihir keturunan. Ada sihir macam tu. Jadi setelah keluarga ada kanser ovary ataupun kanser usus. Ini dua benda yang sangat berkait rapat sebab usus besar ni rektum belakang je. Nanti saya tengok gambar anatomi dia. Usus ni belakang, hanya betul-betul melekat belakang rahim, belakang uterine. Pernah ada history pembedahan pelvic. Berlaku pendarahan, ada nanah dalam rahim, dalam pelvic itu, maka dia menyebabkan ada masalah dekat nanti organ-organ dalam pelvic lah, termasuk rahim ovary sebagainya tu. Ya. Jadi sebab ini benda-benda yang berlaku. Bila ada ni, kemungkinan untuk dapat bengkak dalam perut tu, bengkak dalam pelvic ni agak biasa, boleh berlaku. Ya. Appendix, diverticulitis ni penyakit usus ya. Ini pun pendarahan juga, dia darah dekat dalam usus besar tu, ada banyak diverticular dia panggil. Dia ada inflammation, lepas tu dia berdarah. Ini kes berlaku juga pada sahabat saya seorang juga, dia doktor. Tapi nak katakan ini boleh jadi berdarah dan akan jadi merosakkan organ dalam pelvic itu, dan juga efek kepada dia menyebabkan ketumbuhan kepada bahagian-bahagian itulah, rahim, ovary dan sebagainya. Ya. Appendix pun macam juga. Kalau ada appendix, dia inflammation dan operation sebagainya, maka ada efek kawasan-kawasan pelvic itulah, diberi kesan kepada organ dalaman situ. Ya. Atau pelvic inflammatory disease, penyakit radang pelvic. Ini sebab infection. Ini jangkit kuman. Ya. Ini pernah kita bincangkan juga dulu masa kes infertility dan sebagainya. Ya. Endometriosis itu juga. Endometriosis ni sebab dalam rahim tu, tisu-tisu dalam rahim tu dia ada bleeding, pendarahan, menyebabkan bila ada pendarahan tu dia pecah, kadang-kadang dia masuk dekat tisu-tisu dekat dalam dinding rahim tu. Bila macam tu, dinding rahim akan jadi tak normal, kadang-kadang dia akan jadi fibroid, dia akan jadi keras. Itu benda-benda proses berlaku lah. Itu yang cerita tadi, kenapa dia bengkak sebab kadang-kadang darah masuk dalam tu, celah-celah otot dan sebagainya, otot-otot rahim, maka dia merosakkan otot tu, jadi fibrous tissue dan sebagainya. Itu benda yang kena proses berlaku lama. Sekarang tu dah start awal lagi. Bila kita mula balik, bila kita ada masalah sebagainya, kita masalah period tak tentu, kita masalah banyak, menses kita turun banyak sebagainya kan, kita ada senggugut sebab ada menstruasi ni, jadi dia ganggu tu rahim tu, ya, dia ganggu dari segi kesihatan dia. Itu dia berlaku bengkak tu, darah masuk dalam celah-celah otot. Okey. Mereka yang ada masalah ini, ada masalah lahir, masalah sejak daripada lahir lah.
Buah pinggang tu ada dalam pelvic, dia tak naik ke belakang. Buah pinggang ni asalnya daripada dalam, dari bawah. Dan bila kita lahir tu dia dah siap sampai dekat betul-betul kat belakang kita, kat sekitar torek kat belakang. Ya. Orang yang merokok ni satu risiko juga untuk dapat bengkak. Ya. Okey, soalan tu jawab kemudian sikit. Ya. Saya centerkan sikit ni, saya tak banyak kot. InsyaAllah. Ya. Okey, ni saya tunjukkan organ tadi. Ya. Organ tadi, ini belahan darat ni tu kita belah dua daripada tengah-tengah badan, kita belah, kita nampak, kita buka sisi tepi. Ya. Tengok, ini rahim, uterus. Ya. Ini rahim. Ini cervix, ini vagina, ini faraj. Ya. Depan ni bladder. Depan ni bladder. Di bladder ni rahim duduk atas bladder. Lepas tu belakang ni rectum. Ini tempat najis yang sebelum keluar sebagai najis. Ini tengok semua dekat-dekat je organ ni. Jadi mesti ada kesan, masing-masing ada kesan dekat-dekat ya. Lepas ni uretra. Lepas tu ini organ basic lah kalau kita tengok. Kalau ketumbuhan dia berlaku kat mana? Dia berlaku kat sini. Saya tunjuk nanti lepas ni. Lepas ni saya tunjuk ada slide lagi satu yang kita tunjukkan. Ketumbuhan tu kalau dia effect ada kat sini, dia boleh tekan dekat rectum. Simptom dia apa nanti? Simptom dia susah nak buang air besar. Itu benda-benda yang kita akan tengok lah. Bila faham anatomi ni kita tengok. Kita kan bincang depan ni simptom. Ya? Kita bincang depan ni simptom. Alright. Kena rest untuk soalan dulu. Boleh kejap ya. Ni tak apa. Ni lepas ni kita bagi simptom. Ada soalan apa tak yang boleh jawab ni? Kejap saya tengok. Dekat live tak ada ya? Tak ada apa ya? Okey, soalan semasa soalan ni antaranya apakah punca terjadi berbagai bengkak? Saya dah explain tadi, dia ada banyak faktor lah. Faktor hormon, faktor sebagainya, pendarahan tadi semua itu menyebabkan jadi bengkak. Macam juga kita biasa tengok tisu kita bengkak lah, kita punya otot-otot bengkak. Bengkak kan bila kita terlanggar ke dia akan jadi bengkak. Bukan kan kalau kita tak rawat dengan baik maka dia akan jadi bertambah bengkak dan sebagainya. Itu macam tulang juga accident patah. Ke tempat patah kalau cantum macam mana pun dia ada bengkak juga. Dia bengkak jadi sebab proses tisu tu nak healing proses dipanggil. Itu pun boleh jadi bengkak ya. Soalan keduanya adakah endometriosis boleh jadi semula? Endometriosis ni memang boleh jadi semula, boleh jadi semula. Tapi di antara yang saya sebut itu sebelum ni macam cerita pasal endometriosis saya sebut kalau kita mengandung mungkin endometriosis akan kurang, akan hilang. Maksudnya kalau kita mengambil contoh, lepas tu dia rahim kita over stress itu, mungkin endometriosis sembuh. Ramai juga yang lepas bersalin tu dia tak ada, dia dah kurang senggugut dah. Alhamdulillah. Endometriosis juga akan jadi senggugut ya. Soalannya insya-Allah. Tuan salah. Okey, soalan seterusnya. Salam doktor, saya ada ketumbuhan sis dalam pelvis yang besar tapi tak aktif. Maksudnya pembesarannya slow. Kalau tak sakit perlu ke buang? Ini soalan ni bagus juga soalan ni ya, depan salamnya. Sis kalau dalam perut ikut nasihat doktor lah. Puan mungkin dah berjumpa ada doktor yang tengok sendiri, pakar gynae sebagainya. Bincang dengan pakar. Kalau dia kata ni patut kena buang tu kena buang lah. Kalau katakan dia rasa tak bahaya, bukan kanser, tak buang. Kalau kata tak apa, tak buang, ikut cakap doktor. Sebab saya tak tengok puannya, saya tak tahu. Jadi nasihat saya, kalau katakan puan dah berumur, katakan dah tak mengandung dah, contoh ada sis ni tu nak kena buang, bagus buang dah, dia tak mengganggu sangat tu. Kalau kita umur kita fertile atau umur kita tengah subur, kita tak nak buang. Kalau ovary tak ada masalah, sis biasanya dalam ovary lah. Sis ni kat ovary jarang ada dekat rahim lah. Tapi kalau sis dalam ovary, senangnya kita boleh buang satu tu, masih selamat lagi satu lagi ovary ya. Itu tak ada masalah sangat. Tapi kalau katakan benda tu doktor kata tak bahaya, tak ada apa, sikit je, sis dia kecil je, 2 cm ke 1.5 cm, itu mungkin boleh tahan. So mungkin tak perlu buang. Tapi kalau sakit mungkin kena buang. Itu satu lagi lah soalan tadi. Kalau tak sakit perlu ke buang? Kalau tak sakit mungkin tak perlu buang. Kalau kita normal je, tak ada masalah apa, period normal, semua normal, saya rasa tak ada buang macam itulah. Tapi kalau kita selalu follow up dengan doktor, pergi check dengan doktor 6 bulan sekali ke setahun sekali, make sure kita pergi jumpa doktor. Ya, jumpa doktor dan kita minta nasihat dia. So dia ultrasound. Kalau kat ruqyah tak boleh lah. Tapi saya cadangkan juga supaya ruqyah. Ya, dalam saya akan sebut nanti ada satu kes yang saya rasa sangat unik lah. Ini kes ni 5-6 tahun dulu. Dia besar, dia 8 cm, 9 cm. Saya ada kiri kanan dua-dua sis. Ya. Dia punya ovary dan alhamdulillah dengan ruqyah hilang. Itu benda-benda yang boleh diusahakan. Kalau kita rasa nak buang, kita try ruqyah insya-Allah. Mungkin boleh juga hilang. So doktor scan balik lepas tu, kalau hilang alhamdulillah, itu boleh dibuat lah insya-Allah ya. Soalan seterusnya pasal kalau orang ada masalah rahim terbalik, boleh kita jawab dengan kaedah ruqyah? Saya banyak
banyak orang nasihat untuk banyak nasihat ikutkan kalau doktor tak buat apa sangat. Doktor tak adalah pergi operate nak buang kata balik tu. Mereka kalau doktor tengok selamat untuk operate, tarik dia punya ke depan tu dengan tendon dan sebagainya, itu benda-benda yang doktor mungkin boleh fikir nak buat. Tapi rasanya banyak orang akhirnya pergi ke massage, pergi ke urut, orang yang pandai urut, expert tu. Tapi ruqyah saya rasa kalau nak buat untuk hilang gangguan lah. Kalau nak repair kalau kata rahim terbalik ni, saya rasa saya tak pastilah, saya rasa tak kot. Kalau kita doa je supaya dia tak terbalik tu mungkin juga. Wallahualam, saya kata benda tak pasti dengan izin Allah. Boleh cuba ruqyah insya-Allah. Tapi rasanya yang terbaiknya kalau ikut perubatan tak buat sangat operation tu. Kalau dia tak buat apa, yang antara caranya massage lah dengan ruqyah jugalah. Cubalah ya sana. Lepas tu Hafizah dia kata boleh kalau kalau susah nak mengandung. Ini boleh ruqyah insya-Allah, cubalah. Ini benda yang sangat boleh. Saya ramai pasien yang tak boleh mengandung akhirnya mengandung walaupun dah ada operation dekat perut sebagainya. Rahim, ada satu pasien baru ni, 3 tahun lepas, dia tu dah tak ada ovary sebelah pun. Dia lama tak mengandung, lepas ruqyah mengandung, Alhamdulillah. Sekarang ni dia dalam besar dia nak mengandung sekali lagi. So mungkin dia kena ruqyah balik lah. Ya. Tu kalau ikut, boleh cuba insya-Allah untuk mengandung dengan ruqyah. Ya. Itu yang kita buat selama ni pun. Ya. Okey. Itu soalannya yang ada. Ada soalan lagi dekat luar? Dekat Facebook live tak ada. Kita check. Okey, kalau tak ada, ada soalan lagi? Boleh kat Facebook live kot. Itu kena datang pusat ruqyah lah. Nanti hujung nanti skrin tu ada nombor saya atau nombor, nanti boleh kontak lah insya-Allah. Kalau duduk dekat-dekat Bangi ada Haji Amin, nanti kita boleh kontak insya-Allah. Ya, alright. Okey, kita tengok faktor risiko. Faktor risiko tadi dah kita bincang ya. Okey. Saya dah bincang simptom, Simptom ni apa simptom dia? Apa ciri-ciri dia? Macam tadi kita tengok tadi patient tadi yang besar tadi yang daripada US tu, kita tengok kita miss dia tu, tak dapat diagnose sebabnya dia mungkin tak dapat cerita detail apa yang berlaku kat diri dia. Dia pun tak faham. Dia ingat benda tu macam besar tu sebab dia obese, sebab dia gemuk sangat kan, dia banyak sangat pergi makan, dia rasa macam tu agaknya, dia tak fikir langsung benda lain. Jadi doktor pun tak fikir juga benda tu. Jadi sayang kan. Jadi kalau dah berbulan-bulan baru ada doktor lain yang dapat detect, rupanya dia ada ketumbuhan dalam perutnya. Okey, sejarah sakit pelvis. Ni mesti kalau sakit bahagian bawah, senggugut ke, dia rasa macam pernah sakit gitu, pernah demam dengan sakit bawah, itu pun satu juga masalah. Rahim pernah bernanah, keluar nanah atau keluar keputihan, itu benda-benda yang kena berhati-hati tengok ya. Kalau tak berhenti keputusan, kena check dengan doktor, pergi scan, ultrasound dan sebagainya ya. Pangkal rahim tu bernanah maksudnya keluar nanah. Jadi kita tengok nipas dia kan bau sekali semua, itu benda-benda tu mungkin ada masalah kat dalam rahim atau bahagian-bahagian organ dalam ya, pelvic ya. Rasa berat dalam perut atau dapat rasa sesuatu dalam, ini biasanya kalau ikut saya dulu masa kerja ONG, antara komplain selalu lah, makcik-makcik umur 60 lebih, dia rasa macam perut dia turun. Dia berdiri tu, dia kata macam ada benda turun ke bawah. Dia macam benda tu, dia sepatutnya benda tu tak rasa, tapi bila dah umur macam tu, kita dah banyak organ otot, kita dah banyak otot, kita dah lemah, dah atrofi, dah susut, maka kita rasa benda tu kalau ada bengkak dalam perut ni, dia akan menekan ke bawah pelvic lah. Nanti dia akan kacau, kita nak kencing pun, kita rasa kencing ni akan jadi tak boleh kontrol. Dia tekan pundi kencing bawah tadi kan, dia akan tekan pundi kencing dan dia akan jadi tak boleh nak tahan kencing lama. Macam itulah, sebab benda tu dah tekan kat bawah. Ya? Dia akan rasa sakit kat bawah tu. Jalan pun rasa susah sebab dia rasa sakit kat bawah. Kerana dia sampai tekan, sampai benda tu kalau tengah teruk, sampai dekat-dekat dah keluar dekat bawah tu, keluar daripada cervix, dia akan keluar dekat paras dah keluar. Itu benda-benda boleh berlaku. Ya? Itu pun kalau bengkak dalam perut lah. Ya? Lepas tu sakit dalam rongga dan demam. Demam dengan sakit ni benda yang kena tengok lah. Kadang-kadang takut ada pus, ada abscess, ada nanah dalam perut. Itu benda nak kena check doktor ya. Kena check blood test, tengok buat, lepas tu kita ultrasound, tengok belakang pelvic tu ada tak ni tempat simpan pas. Kalau kan doktor, kita akan buat investigation dah, nak selamat ni kena ambil antibiotik semua ni. Sebabnya kalau demam macam ni, memang kalau boleh IV antibiotics lah. Betul-betul makan tak settle ni. So kena pergi jumpa doktor pakar ya. Kalau ada demam, sakit pelvic, bahagian bawah rasa sangat sakit. Ya, benda tu mungkin kena jumpa pakar. Kalau nak ruqyah lepas tu, ataupun nak boleh juga ruqyah dulu, betul kata kalau jumpa peruqyah, make sure refer kepada pakar untuk rawat dengan antibiotik dan sebagainya. Pendarahan rahim yang tak normal. Itu yang kata tadi, dia kalau keluar pendarahan, kita tengok dia keluar tu, kita dah menses dah, kita dah menopause dah.
Tapi kita mesti keluar pendarahan, itu nak kena check ya. Kerana ada tu ketumbuhan dalam ketumbuhan ataupun kanser ke sebagainya. Auzubillah dalam rahim. Jadi kita kena pastikan kalau lepas dah menopause masih ada pendarahan tu kena check terus dengan doktor, jangan tunggu. Lepas tu sakit semasa hubungan seks, dyspareunia kita panggil dalam medical, dia kalau bersama dengan suami sakit. Sangat sakit lah, macam pisau tujuk dalam tu. Itu benda-benda tu sebenarnya menunjukkan ada takut juga kita ada PCOS lah, kita ada fibroid dalam tu, kita akan jadi rasa sakit tu kadang dia bertambah sakit ya. Kita ada senggugut, kemandulan, infertility, dan itu kita ini kita tak ada haid tu jadi tak datang kadang sebab dia tekan kadang kata masalah hormon tadi dia tak datang haid. Dan juga mungkin dia mandul, macam kes tadi dia mandul, tak pernah mengandung kan. Jadi kita tengok benda tu ada ciri-ciri untuk ada ketumbuhan dalam pelvic ya. Senggugut teruk, ada sama ada adenomyosis, fibrosis ataupun dia ada endometriosis. Itu ciri-ciri dia. Itu simptom dia ya. Lepas tu ada masalah usus tadi. Sebab dia dekat dengan usus belakang, dia akan sembelit kadang-kadang, dia tekan belakang ya. Dia sumbat usus, maka jadi sembelit lah. Ni gambar dia. Tengok ya, ni kalau usus ya tadi. Ini rahim ya, ini pundi kencing, belakang usus. Dia tekan ni. Kalau ada tumbuh kat sini, fibroid ke, dia tekan ni, kita akan jadi sembelit. Dekat depan pula kalau tekan dekat pundi kencing, maka dia akan jadi incontinence dan macam-macam. Nanti kita tengok dalam simptom ya. Lepas tu dia sumbat usus, mengurangkan selera makan, loya dan muntah. Boleh sebab apa? Dia tekan dekat usus bawah, usus dekat atas, daripada tu dia akan kembang bengkak macam tadi. Kalau besar tadi, mesti dia akan tekan semua usus. Kita tak ada makan pun tak ada selera, loya, muntah ya. Kalau kanser lagi teruk lah, kurus badan semua. Itu benda-benda ciri-ciri yang kita kena tengok. Mungkin ada ketumbuhan dalam rahim ya, atau dalam pelvic. Boleh dikaitkan dengan penurunan berat badan ya. Kalau kita ada kanser, mungkin dia akan turunkan loss of weight, loss of appetite. Okey. Gejala kencing tadi lah, dia tak tahan kencing, dia kerap kencing dan saluran kencing tersumbat kadang-kadang. Dia tutup saluran kencing, dia tekan saluran kencing ya. Dia kerap kencing sebab tak boleh simpan lama, sebab dia kena tekan tu pundi kencing, dia tak boleh tahan lama, tak kejap nak kencing, kejap nak kencing ya. Ataupun dia tak boleh tahan, rasa nak kencing tu akan terus keluar, dia tak boleh tahan macam tu ya. Dia ada sebab ada bengkak dalam tadi, dia pressure dekat pundi kencing dan juga saluran kencing. Lepas tu hilang berat badan, cases cancer lah, hilang berat badan. Jadi apa komplikasi dia kalau ada ketumbuhan ni? Dia banyak, setengah komplikasi tu pun nak jadi emergency ya, kena rawatan segera. Dia tak boleh tunggu. Contoh torsion ni. Torsion ni dia terbelit ni. Dia terbelit ni sebab dia bulat dalam ni, dia bulat dan kadang dia kat rongga kat dalam pelvic tu, dia boleh berpusing dan dia berpusing dia akan terbelit sendiri. Maka akan jadi simpulan kat sini. Ini kan sangat sakit. Jadi kalau sakit macam ni teruk kita tahu kita ada cyst contoh je, atau kita tak tahu tapi kita tengok ada bengkak dalam perut, dia sakit sangat kuat, ini kena refer hospital ni, tak boleh tunggu ni. Ini kalau boleh refer sebab ni jadi emergency. Boleh jadi masalah sangat. Ini sangat sakit dan sangat juga ni boleh matilah ni. Saudara darah tak berjalan, maka ni akan jadi nekrotik ya. Sangat bahaya. Compression yang ni compression ya. Compression ni macam dia compress ini, dia tekan ya, compress. Komplikasi dia ada mass ni dia tekan-tekan. Ni belakang tekan rektum, depan tekan pundi kencing sebagainya ya. Rupture, pecah. Ni pecah ni emergency ya. Kalau pecah lah, cyst tu contoh ya. Dia semua masuk dalam perut, dalam pelvic itu rongga penuh dengan. Contoh kalau cyst tu, kalau dalam tu ada air, dengan air cyst tu nanti penuh dalam tu. Ini memang jadi kena operation lah, emergency laparotomy ya. Dia memang infertile lah, dia tak subur mandul. Itu komplikasi lah kalau kita ada mass macam ni ya. Lepas tu degeneration of myomas ni, dinding ni akan jadi degenerate. So rahim akan jadi kecut daripada biasa. So dia tak normal lah, dia tak normal ya. Dan juga dia boleh bertukar jadi malignant. Malignant ni maksudnya bertukar jadi kanser yang sangat bahaya. Kanser yang sangat bahaya. Okey. Jadi doktor-doktor ataupun kita kalau kita pergi hospital, klinik, kita akan buat benda ni lah, nak check kenapa bengkak. Paling penting buat UPT lah, sebab bengkak ni paling common mengandung. Jadi kalau UPT negatif tapi bengkak besar macam tu, kita suspect ketumbuhan dalam pelvic lah ya. Kita buat juga blood test ni, kita tengok total white semua tu, nak tengok ada infection tak tadi ya. Tengok blood sugar ni, tengok kencing manis sebagainya, itu ada effect dia ya. Ada ni dari segi management sebagainya, dari segi pengurusan pesakit. Urine tengok macam mana, kita akan ambil urine, nak check dia renal function. Kalau urine terganggu, ini kan effect. Ni doktor nak check ni semua, nak make sure kita dapat manage patient dengan baik ya. Kanser ni tumor marker, CA125 ni tumor marker. Jadi kalau ada kanser, dia akan naik tinggi ni lah. Nanti satu kes saya bincang last nanti, dia memang kanser sangat tinggi dia punya tumor marker, dan lepas rukiah dia turun alhamdulillah ya. Tapi ultrasound tengok ni mass ni, dia boleh ukur size sebagainya. Ini kalau ultrasound yang canggih-canggih sekarang ni lagi tak nampak, dia boleh nampak color kan tu kan. Jadi kita ni baguslah ada kita buat ultrasound.
Intravenous urografi ni untuk tengok buah pinggang sebagainya, tengok pundi kencing, tersumbat dan sebagainya, ada masalah ke dalam pundi kencing. Ya. Laparoskopi ni tengok, dia tengok daripada belakang. Ya. Kita tengok dekat ada sumbat ke dekat rektum. Ni benda-benda kita tengok apa simptom dia tu kita akan check lah. Kita buat X-ray, kita buat CT scan. Ini benda-benda yang biasanya doktor buat dekat hospital. Bergantung pada tahap-tahap sakit lah. Ya. Okey, rawatan ni macam mana? Rawatan biasanya rawatan pembedahan lah. Kalau nampak macam ni, nampak je besar macam ni, kita tengok scan, memang terbaiknya pembedahan. Atau laparoskopik untuk rawat, tengok apa, check laparoskopik ni, check dalam perut sebagainya, kita dah buat skop juga dalam perut, skop juga ke mata, tengok belakang, bawah sebagainya, kita nak tengok dekat mana punca atau bengkak tu. Ya. Jadi rawatan tambahan tu bergantung kepada keadaan lah. Kalau dia perlu radioterapi, kanser, kita bagi radioterapi dan kemoterapi, kita bagi ubat tahan sakit. Ya. Kalau kita perlu pil untuk ni hormon, kita bagi dia pil kontraseptif. Ya. Ini contoh rawatan. Jadi kalau tengok sini, kebanyakannya rawatan ni pembedahan. Kecuali benda-benda lain, lepas pembedahan kita nak tengok balik pasien, pastikan dia stabil, kita akan sambung benda-benda lain lah. Untuk hilangkan sakit, untuk apa ni, kalau kanser, kemo. Ya. Okey. Ini apa yang saya quote dari Dr. Hamid Arsyad lah. Dia kata, mengapa penyakit timbul dalam penangkapan wanita semakin meningkat sekarang. Dan dia bukan berlaku dekat orang tua-tua. Ya. Dia berlaku dekat orang muda sekarang ni. Muda sangat sekarang. Jadi penyakit dalam penangkapan wanita seperti fibroid, cyst, dia kata endometriosis, PCOS dengan endometriosis, dia kata meningkat. Yang sekarang ni orang muda ramai. Dia buat soalan, mungkinkah ini ada kaitan dengan perubahan tablet dalam mutu makanan. Sejak kecil sudah makan fast and junk food. Tidak minat makan sesuatu yang berbuat. Jadi minta sangat kita. Saya rasa di antara apa tu sini betul lah. Kita tengok sekarang ni ramai orang makan sebab jadi fast food semua. Kan? Tak sempat sibuk kerja sebagainya. Tak masak sangat, kita akan makan fast food lah. Kita akan pergi burger lah, macam tu lah. Jadi saya rasa benda macam tu, kita fast and junk food. Sayur memang tak makan, buah-buahan tak makan. Jadi tak ada vitamin yang penting untuk badan, ya, untuk lawan benda sini. Ya. Akan minta dia jadi normal. Ya. Mungkin juga dia kata ini disebabkan peningkatan tahap stres dan tekanan hidup. Terjerat dengan perubahan rat race. Jadi maksudnya kita tengok orang semua kejar sini untuk cari rezeki, cari duit. Dan stres itu menyebabkan kita punya hormon semua tak stabil. Tak cukup tidur, balik kerja malam, tak cukup waktu rehat. Solat, Dr. Hamid ni bagus ni, dia kata solat pun tak dilaksanakan. Macam tu. Jadi kita tengok memang sangat stres, kehidupan tu sangat stres. Jadi dia mengubah kita punya fungsi, fisiologi badan tu macam tu. Jadi sangat-sangat tak stabil. Ya. Perubahan gaya hidup yang sangat kurang menggunakan tenaga fizikal, kurang senaman, tak bersukan, tak riadah, berkebun, berserumah, upah lain. Itu biasa-biasa lah. Itu dia mana sini. Saya rasa kita, Dr. Hamid dah fikir dah benda ni. Sebabnya kita tengok hari ni macam itulah kita. Kita dah kurang, usaha fizikal ni kurang. Kalau bila kita nak bergerak langsung, nak kita duduk atas kursi, nak capai semua benda, kita command daripada duduk sampai duduk. Jadi sebenarnya kita tengok makin berubah lah. Mungkin sebab gadget dan sebagainya, mungkin tengok kita kurang gerak. Tenaga fizikal tak digunakan. Tak bersesai, tak bersenam, tak bersukan, tak beriadah apa sebenarnya. Jadi benda-benda ni sebenarnya membantu untuk kita sihat sebenarnya. Jadi kalau kita sihat ni, tubuh kita dalam keadaan seimbang, stabil, mungkin tak ada dah sangat nak kena gangguan. Ini masalah-masalah ni. Ya. Bagaimana pula dengan lambat umur kahwin, hubungan seksual rambang? Ini memang benar faktor di atas, dia kata, jadi menjawab penyakit dalam kalangan wanita. Jadi lambat kahwin ni banyak faktor jugalah. Kita tengok ada juga sebab gangguan, tapi tengok lambat kahwin sebab mungkin juga sebab profession dan sebagainya. Kita tengok ramai yang lambat kahwin. Ini seksual rambang ni, itu semasa saya bincang sebelum ni bagaimana keadaannya masyarakatnya. Tentu, ya. Jadi kita akan tengok penyakit-penyakit yang datang, timbul penyakit. Ini kata-kata pakar, ya, kata Amir Arsyad. Alright, saya pergi seterusnya. Jadi macam mana peranan ruqyah? Ini bab saya lah. Macam mana peranan ruqyah? Ini pengalaman saya membantu pesakit. Ya. Macam mana ruqyah berperanan untuk membantu? Jadi ini kes pertama yang saya quote kat sini. Ruqyah boleh membantu pengesanan awal. Sebab kita dapat tengok, kita jumpa pasien. Setengah pasien ni datang sebab benda lain. Tapi rezeki jumpa kita, kalau kita tahu benda ni, kita akan dapat detect untuk awal. Contohnya itulah. Ya. Dia ni mungkin bukan umur yang kita rasa ada bengkak-bengkak ni. Tapi sebab dia datang jumpa kita dan kebetulan kita jumpa, kita punya ada bengkak dalam perut. Dan kita akan cakap ada, ni kita pergi, lepas ruqyah kita kata pergi jumpa doktor, pergi scan, ultrasound dan sebagainya. Jadi kita tengok, dan saya ada satu kes ni unik lah. Kes ni student sebenarnya, budak universiti, 22 tahun boleh. Datang untuk gangguan sebenarnya, dia datang untuk rawatan gangguan. Dia tidur tak boleh, mimpi macam mana, head dia pun agak terabur. Lepas tu dia dia datang tu bila scan, kita macam biasa kami dekat Pusat Ruqyah ni hijrah, kita kan buat scan. Dia scan baca tu, kita tengok sakit lah semua, macam kita tengok dia ada gangguan. Termasuk dekat bahagian pelvic lah. Jadi masa saya paksa abdomen dia tu tekan kat perut dia, saya rasa macam keras sangat.
Saya kata, pernah check tak doktor semua ni? Tak pernah, dia kata. Dan itulah kali pertama jumpa, saya kata ini keras ni. Dia tak boleh nak tekan pun dekat bawah tu macam penuh. Penuh. Dia macam solid dekat bawah tu. Saya rasa sangat solid. Biasa perut dia lembut je. Tapi kalau kita tengok solid tu, kita rasa dia macam, dia keras. Jadi saya kata ni macam ada ketua, boleh tak pergi, saya kata. Pergi jumpa doktor, saya kata. Pergi ultrasound, tempat yang ada sound. Pergi klinik yang cari doktor yang boleh buat ultrasound. Cuba check. Punya perempuan, tuan-tuan perempuan, memang lepas tu ada. Memang didapati ada ketumbuhan dalam perut dia. Alhamdulillah dapat detect awal. So doktor manage lepas tu, dan dia dah tak datang. Tapi saya katakan, Alhamdulillah kita dapat detect tu daripada awal lah. Ya. Jadi bila kita buat macam tu, kita selamatkan penyakit daripada depan, kita tahu tu daripada awal. Sebelum dia terlewat. Ya. Lepas tu, peranan kedua, ni peranan pertama tadi untuk kita bantu kesan awal. So kita jadi frontliner untuk kesan benda ni. Jadi bantu refer patient pada doktor. Sebelum pergi jumpa doktor dan buat rawatan awal. Itu penting kita datang ruqyah tu lah. Sampai itu kita buang gangguan dia. Ya. Yang kedua ni, membantu pesakit letakkan pendirian keputusan. Sebab banyak pesakit, bila kena kata bengkak dalam perut ni, bengkak dalam pelvic ni, dia jadi macam tak tentu arah tu. Jadi huru-hara. Especially kalau patient macam dia tak kahwin. Macam patient saya ni, ya. Kita nak yakin kita sebab dia pergi belahan atau pergi hospital lah, continue. Kadang-kadang tu dia jadi confused. Dan lepas tu ada gangguan pula, lagi teruk. Dia kan jadi sangat-sangat confused. Kan? Dia ni 40 tahun, dia ni perisha nak mesti. Ya. Jadi dia memang tahu dia ada fibroid dalam rahim. Fibroid tu pedang keletak fibroid. Dia panggil fibroid tu dalam rahim, bukan dekat dinding rahim. Dalam rahim. Jadi bila datang first time tu dia memang panik. Dia jadi macam tak tahu arah, panik, was-was macam-macam lah. Dia tak sure dia nak buat apa. Gitu kan. Lepas tu dia memang ada simptom semua ketumbuhan dalam rahim tu. Dia senggogot, dia pucat, ya. Dia kalau dia datang period sangat banyak darah kan, dia tak ada ni loss of appetite, loss of weight ni, dia tak ada selera makan, badan pun kurus, jadi turun dan sebagainya lah ya. Lepas tu dia pun ada gangguan sistem jin juga, sistem gangguan jin. Jadi memang akhirnya dia sebelum datang untuk ruqyah tu saya ruqyah lah, dan dia pun tak nak pergi gynecologist lah. Dia macam dia sebab confused tadi, dia tak pergi follow up sangat pun. Bagi saya itu satu benda-benda yang ruqyah boleh bantu insya-Allah. Jadi bila saya scan itu memang dia ada gangguan lah. Dia ada gangguan jin pun, dia ada macam tak tahu saya kata sihir kot. Sakit dekat perempuan semua tu, dan kita ruqyah settle, alhamdulillah hilang sakit. Cuma kat perut tu kita rasa ada mass lah, ada pertumbuhan lah dekat bahagian kiri tu. Dia sakit macam tekan dan dia tak bengkak lah. Dia taklah katakan dia tetap fix lah. Ya. Lepas tu saya ruqyah dia. Lepas 5 kali rawatan tu, bis 5 kali follow up, alhamdulillah dia pergi hospital balik. Dia pergi hospital balik, dia sangkut lagi hospital macam nak ready untuk operation lah. Tapi alhamdulillah sebab lepas dah ruqyah banyak kali tu, dia tak jadi bedah pun. Doktor tak jadi bedah sebab dia kata dah kecut dah. Bila ultrasound dia kata saiz tu dah kecil dan dia tak payah operation. Itu lepas tu tak tahu dah macam saya dah lama tak jumpa dia. Jadi kalau kan kalau dia operate lepas tu pun tak apa sebab dia dah ready dah. Dia dah ready untuk operation. Itu penting untuk kita. Jangan bagi gangguan ni menyebabkan kita tak dapat cari penyelesaian kepada rawatan kita. Sebab Rasulullah dah pesan dah. Kita tanya orang yang mahir, kita pergi jumpa kaedah-kaedah yang boleh bantu kita untuk selesaikan masalah kita. Kan? Jadi mungkin tak settle, dah umur dah 40. Okey, apa lagi peranan dia? Dia boleh mengecilkan saiz tumor tadi, saiz bengkak tadi, dan boleh memudahkan pembedahan. Dia tak rasa kata kita jadi doktor nak operate tu taklah. Satu lagi kena hati-hati sekarang ni, banyak bedah batin ni. Jadi jangan percaya bedah batin ni. Bedah batin ni sebenarnya yang sangat dilarang sebenarnya. Benda tu bukan kaedah rawatan Islam. Setengah negeri mengharamkan pun. Saya rasa Selangor haram dia kot. Selangor ni sebenarnya tak berarti Melaka haram. Rasanya beberapa negeri kat Malaysia ni yang memang dah haramkan bedah batin. So jangan percaya benda-benda tu. Oh kita boleh buang ni dengan bedah batin. Itu jangan percaya lah. Itu sebanyak penipuan ya. Okey. Yang kes ni dia ni 39 tahun, dia pun bujang juga, tak kahwin lagi. Dia tahu dia fibroid sebab dia follow up dengan hospital kan. 6 kali 5 cm, 8 kali 7 macam lah cyst dia tu. Fibroid ada, cyst pun ada, ovarian cyst ya. Cyst ovary ada. Dan dia follow up pakar lah. Dia memang plan memang nak buat pembedahan pun. Jadi dia jadi macam ragu-ragu juga lah masa tu sebab dia macam tak ready sikit kot masa tu. Alhamdulillah, tapi saya datang dia ada masalah height semua ada, gangguan pun ada. Jadi bila kita scan tu, kita untuk ruqyah tu kita scan dia, memang dia ada gangguan, rawat dia. Perut dia normal lah, tak teruk sangat. Tak teruk sangat perut dia tu. Kita tak rasa sangat mass tu kecil mungkin ke dalam, kita tak rasa sangat ya. Bila ruqyah, kita ruqyah panjang, kita dapat hilangkan lah. Saya dapat hilangkan gangguan-gangguan tu. Lepas tu dia datang banyak kali juga, 5 kali rasanya. Itu akhirnya dia pergi hospital akhirnya untuk operation. Sebab akhirnya dia dapat tarikh untuk operation, dia pun pergilah. Jadi dengan ingatan masa tu dia ingat, memang dah sign untuk, kalau ada, dia kata mungkin kena hysterectomy.
Mungkin kena buang rahim. Itu target doktor lah, sebab tengok scan masa langsung follow up masa hospital tu, dia kata mungkin kena buang rahim. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, bila buka operation tu, dia tengok tak payah buang rahim. Dia boleh, doktor dia boleh buang ketul-ketul tadi, fibroid tadi dia buang, ya. Dia kecil dia ada fibroid, ya. Jadi kedua-dua ovary tak boleh buang lah. Tak payah buang. Alhamdulillah. Baik. Minta co-host tolong, ya. Tolong settlekan. Betul. Termut sekejap. Okey. Jadi selamat dah, tak payah operate. Ovary dua-dua pun dah tak payah pun juga, sebab dia dah kecut alhamdulillah. Jadi ini contoh yang boleh bantu dengan ruqyah lah, masya-Allah. Dia memang lega lah, sebab kalau operate setakat buang ketul ni sangat mudah, sangat bagus lah, selamat lah dia punya rahim, dia tak payah buang rahim. Sangat memudahkan doktor lah sebenarnya, ya. Okey, satu lagi kes ni dia juga boleh kecilkan tumor dan mudah juga, sebab ini kes lain. Dia ni 45 tahun dah. Dia dah ada anak pun, tapi anak dia tengah 2 orang. Dia ni guru dan dia bercerai dah. Tapi nak katakan dia ni ada fibroid besar. Dia besar fibroid dia. Fibroid dia 10, C 13 itulah. Dan dia melekat dekat usus. Doktor tahu, dia kata dia melekat sebab dia ada simptom ni, masalah sembelit semua ni biasa untuk dia. Dia memang follow up dengan hospital pakar, dengan hospital, dengan doktor pakar. Dan plan nak buat TAPSO ni. TAPSO ni maksudnya total abdominal obstructive bariatrial saphenous. Dia nak buang rahim dan juga ovary sekali. Lepas tu doktor kata mungkin nak kena buang usus juga. Sikit, sebab dia melekat dengan usus kena buang, dan dia kena pakai bag kat luar. Maksudnya dia kena pakai bag najis lah, untuk sementara dia nak sembuh dalam tu, baru dia pasang cantum balik dia punya usus, kan. Dan mungkin dekat usus besar doktor kata susah nak buat lah. Jadi dia datang, dia ada juga masalah gangguan sihir. Lepas tu bila kita buat rawatan tu, kita rawat lah dia punya sihir tu. Dan perut dia masa saya periksa memang ada mass lah. Dia rasa dia punya bengkak tu. Dan saya buat ruqyah dia lama juga, 6 kali ni tu. Saya buat 6 sesi rawatan. Lepas tu dia pergi hospital, alhamdulillah dia tak jadi buat ni, sebab dah tak melekat dah. Usus dia tu dengan yang bengkak ni, cyst dengan fibroid ni, dia tak melekat dengan usus. Jadi memang senang lah. Dia buat TAPSO. TAPSO ni dia buang rahim, buang ovary. Dia tak usik pun usus, alhamdulillah. Jadi tak teruk. Nanti kalau nak kena pakai bag apa semua najis kat luar, itu benda-benda yang bantu lah, insya-Allah. Itu dia ruqyah yang bantu, ya. Okey, satu lagi ni, ini kes ni saya suka jadi kes rujukan, sebab kes ni saya buat 5 tahun dulu masa saya awal-awal buka pusat ruqyah dulu. Dia ada cyst sebenarnya. Dia 50 tahun umur masa tu. Dia ada anak 2. Dia ada dua cyst tu, dia 2 ovarian cyst, ya. Dua cyst kat ovary kiri kanan. 9 cm, satu lagi 8 cm lah. Jadi kita tengok agak besar lah. Sebenarnya kalau kita periksa perut boleh rasa. Dia memang plan untuk nak operate pun. Dia dah plan dengan swasta, pakar gynae swasta nak buat operation. Lagi sebulan sebelum operation dia datang untuk ruqyah. Dia nak trial lah, dia kata. So alhamdulillah, dia simptom meningkat tak ada sangat lah. Dia tak ada apa sangat. Cuma dia rasanya masa ni dia dah menopause. Dia dah menopause, tak ada sangat. Period semua tu tak ada. Tapi dia simptom gangguan dia ada. Jadi saya rawat dia, alhamdulillah. Dia settle gangguan dia juga. Dan saya buat dia 8 kali lah sesi, sebab dia nak buat intensif 2 kali seminggu. So sebulan tu dapat 8 kali lah. Dan alhamdulillah sihir dia, gangguan dia pun tak ada. Yang bestnya lepas 8 kali tu dah tak rasa dah dia punya bengkak tu. Dan bila dia nak jumpa pakar balik sebelum operation untuk nak confirmkan balik dia punya tu, kan, dia punya cyst tu, tak jumpa. Pakar tak dapat cari cyst tu kat mana. Masa tak ada dalam perut dah, alhamdulillah, ya. Jadi cyst tu hilang, ya. Dan pembedahan pun tak jadilah, dibatalkan. Tapi nak katakan ini boleh berlaku dengan ruqyah, ya, masya-Allah. Itu benda-benda yang sangat saya rasa beri semangat pada kita untuk buat ruqyah untuk kes macam ni. Kalau katakan dia ni agak stabil, tak emergency, dan kita beri usaha untuk ruqyah. Dan dia mungkin boleh bantu untuk kecutkan cyst tu, nak boleh bantu macam ni, mengelakkan pembedahan, ya. Yang tadi mungkin tak bantu doktor lah. Macam tadi, mudahkan operation sebab tak payah buang rektum semua, tak payah buang usus, ya. Macam ni memang betul-betul elok, ya, daripada ada. Ini juga berlaku dengan kes-kes yang, ini satu lagi kes yang saya nak cerita hari ni. Ini kanser endometrium. Kanser ni kanser rahim. Ini patient ni sebenarnya, ni rakan perawat dia, kan. Dia daripada Darul Shifa. Dia ni berumur 54 tahun juga macam tu. Dia ada anak lah. Dia memang dia tahu ni sebab dia follow up dengan doktor pakar lah. Dia asalnya ada turun darah. Dia dah menopause, ada turun darah. Dia pergi check dengan pakar buat skop, tengok dalam rahim. Dia tunjukkan saya video tu, bagi saya video tu. Doktor nampak ada bleeding keluar daripada bucur rahim tu, dinding rahim. Dia nampak ada benda bleeding.
polip tak ada sangat, tapi sebenarnya dia kata macam nampak polip. Doktor kata polip tapi bukan. Saya rasa bukan polip, itu macam luka sikit tapi keluar darah dari situ kan. Jadi doktor suspect cancer lah. Doktor suspect cancer. Jadi doktor buat ujian lah. Doktor buat ujian CA125 ni, CA125. Dia kata ujian, masa buat ujian tu dapat 1000 dia punya ni. Dia punya bacaan 1000. Sangat tinggi tuan-tuan. Ini memang kalau cancer, confirm cancer lah. Doktor kata ni confirm cancer, nak kena buat operation. Jadi nak kena buang rahim lah. Ovary mungkin tak kena buang, tapi doktor plan nak buang rahim. Tapi dia nak usul rukiah, datang rukiah. Alhamdulillah, saya buat 4 kali je rukiah dengan dia. Alhamdulillah, dia datang daripada Puchong. Lepas 4 kali tu, dia buat balik CA125 ni turun je 10. Lepas tu pendahan pun dah berhenti, dia cuba balik pakar. Pakar tu pun terkejut. Pakar kata ni kena kaji ni kes dia. Dia pun tak boleh explain kenapa turun, jadi normal balik. So sampai sekarang dia tak operate lah. Alhamdulillah. Dia sihat pun sampai sekarang. Kalau CA125 1000 ni, 1000 ni, saya rasa ni dah stage 2, 3 macam tu kot. Tak tahu lah dia punya tu. Tapi sebab dia tak ada mass sangat. Cuma dia ada pendarahan, dia ada macam polip kecil dalam rahim dia. Dan saya rasa mungkin juga dia mungkin benda ni sebahagian daripada gangguan lah. Mungkin sebahagian daripada gangguan jin. Mungkin sihir sebagainya. Wallahualam, tak pasti. Ini contoh-contoh kes lah. Contoh-contoh kes yang saya rawat di pusat rukiah ni. Ini contact number. Saya buka untuk soalan lah kalau ada. Ini pengalaman saya untuk dia memang Mandy memang kena operation lah. Ikut benda-benda, kalau ikut benda ketumbuhan dalam pelvic ni, kebanyakannya kena operate. Kecuali yang tak besar lah. Doktor kata tak payah operate. Dia tak mengganggu, tak ada simptom sangat. Sikit kecil-kecil, 2 cm, 3 cm. Doktor takkan operate. Tapi kalau kata benda besar, banyak dalam rahim. Doktor banyak dalam situ, bengkak besar. Doktor akan operate biasanya. Sebab kita bimbang jadi kanser. Itu lagi susah nak manage. Jadi itu benda. Dan saya tertarik dengan pesan Dr. Hamid lah. Dia kata jangan takut dengan hysterectomy, buang rahim. Ramai orang takut nak buang rahim tu. Ya. Bila takut nak buang rahim tu, maksudnya dia tak nak lah operation apa semua, takut kan, sebab takut rahim tu sayang rahim. Tapi kalau kita dah umur, dah menopause, rasa tak perlu, jangan risau. Hysterectomy ni tak bahaya, tak ada apa pun. Operation paling senang. Saya rasa sebab saya dalam ONG tu, nak buat ni kalau kata awal lagi bengkak ni, sangat mudah operation tu. Tak teruk sangat, sangat sedap, sangat mudah, tak ada complication sangat. Cuma nanti kita risau macam mana dapat operate. Bolehkah bersama dengan suami? Boleh, tak ada masalah. Doktor akan adjust supaya itu benda tu tak ada masalah. Kita akan buat minimal potong tu supaya nanti dia masih okey. Masa dekat cervix tu kita tak potong banyak, maksud ikut dia macam normal je. Itu ramai orang takut macam itulah. Bolehkah bersama dengan suami lagi? Boleh, tak ada masalah. Bolehkah rasa? Boleh rasa, tak ada masalah. Tak mengganggu. Itu hysterectomy. So, tak cerita kat sini, saya tak sebut kat sini lah, tak boleh slide. Tapi nak katakan hysterectomy ni benda yang sangat mudah untuk doktor buat. Jadi jangan takut pasal operation ni. Ramai orang takut sebab macam mana operation ni, apa jadi semua. Itu benda-benda yang hysterectomy ni takkan ada masalah. InsyaAllah untuk doktor yang pakar boleh buat tu tak ada masalah. Mudah untuk dia orang. Jadi kita pun tak risau. Side effect sangat kurang. Lepas operation pun mudah. Tak macam kita operate lain tu. Kalau operate lain tu lagi susah. Kalau kanser lagi susah. Nak kena kemo dan sebagainya. Kalau kita bypass jantung lah gitu. Sebulan tu tak digerak sangat. Dengan kena tak boleh nafas, kita nak kena adjust, kita kena exercise dada apa semua. Itu benda-benda yang susah. Hysterectomy tak ada masalah, insyaAllah. Dia sangat mudah. Ya. Itu yang pesanan daripada Dr. Hamid Arsyad lah. Dia kata tanya dia takut pasal apa ni, operation tu sendiri lah. Ya. Ada soalan daripada ni? Siapa nak tanya? Boleh tanya, insyaAllah. Ya, ada soalan ni, Dok. Doktor nak tanya, kalau keputihan banyak, adakah bahaya? Macam mana nak buat untuk kurangkan keputihan itu? Okey. Bagus soalan ni. Keputihan ni sebenarnya dia gambaran bila kita tengok dekat fizikal tu putih. Tapi sebenarnya dalam tu sebenarnya mungkin ada nanah. Itulah kita panggil kadang nanah kadang-kadang. Nanah tu jadi kuning. Tak, keputihan tu memang datang daripada dalam rahim. Kadang-kadang dia bercampur. Sikit-sikit nanah tu mungkin tak nampak. Tapi putih tu lebih. Putih ni kadang kalau kita lendir biasa, dia tak putih. Ya, dia biasanya clear je. Tapi kalau putih sangat tu pekat ataupun dah bau ataupun dah jadi kuning sikit-sikit, itu tanda-tanda tak bagus dalam rahim. Itu ada proses dalam rahim. Kita tak pasti. Jadi bagusnya kena check lah. First kali kena check. Lepas tu cara nak buang itu bergantung kepada apa yang doktor tengok. Bila doktor check lah, doktor akan ultrasound, kalau doktor perlu buat scope, doktor akan scope, doktor akan tengok bawah sebagainya. Itu benda nak tengok, doktor akan cari punca kepada, ada banyak sebab sebenarnya kalau ikut keputihan tu. Jadi benda yang bahaya ada, yang tak bahaya ada. Jadi itu bergantunglah. Jadi kalau nak buang tu bergantung kepada apa yang doktor jumpa. Jadi kita nak cakap secara umum tak boleh lah kat situ. Jadi kalau boleh pergi check dengan doktor lah kalau keputihan tu. Kalau masih kekal, kita dah cuba cuci, bersih sebagainya, dia masih ada, maka itu mungkin nak kena check doktor. Ya, kalau berterusan. Ada yang bahaya, sangat bahaya ada. Ada yang tak bahaya sangat. Itu saya rasa kena perlu doktor pergi check. Ya, pergi jumpa doktor lah, check. Bagi doktor yang agak pakar sikit lah. Jangan pergi doktor biasa.
Doktor biasa ni tak check pun kadang tanya bagi ubat. So saya rasa itu tak berapa, especially kalau pergi doktor-doktor yang ambil mudah benda itu kan. Jadi kalau kita jumpa doktor lelaki lagi susah. Sebabnya doktor lelaki pun tak nak periksa sangat. So cari doktor perempuan yang ada kepakaran sikit bidang pengalaman dia dalam bidang gynae, ONG, maka itu lagi baik. Supaya kita dapat, itu dah suruh cari orang yang mahir, yang pakar. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi jangan pergi sembarangan orang macam tu. Jadi ada sebab-sebab. Kalau kita rasa nak pergi setakat klinik swasta biasa, GP tu, doktor lelaki pula tu, itu dia takkan check lah kadang-kadang tu. Mengelak nak check. Kita pun tak bagi doktor lelaki check. Jadi kalau boleh cari doktor wanita yang boleh buat ultrasound, ada facility ultrasound, ada kemampuan untuk check spekulum balik apa ni bawah VE, vaginal examination, dia ambil swab sebagainya. Itu benda-benda yang penting lah. Itu pergi cari doktor yang macam tu. Dan saya rasa kena rawat tu. Ya, jangan tunggu jangan biar lama sangat. Wallah, nak usaha lagi ni? Salam doktor, saya baru buat MRI dan disahkan ada cyst bahagian kepala atas kanan. Tidak ada simptom sakit, alhamdulillah. Bolehkah ruqyah ini diamalkan untuk cyst di kepala? Masya-Allah. Nah, ini kepala ya, luar daripada tajuk kita, tapi tak apa insya-Allah. Pengalamannya boleh insya-Allah. Pengalamannya boleh. Saya ada patient, saya ingat ada beberapa patient yang ada cyst dalam kepala. Bukan cyst, ketumbuhan dalam kepala. Nak kena check lah. Kalau macam kes saya dulu, satu kes tu dia 2 cm cyst, 2 cm tu alhamdulillah. Rupanya dia kena sihir. Jadi bila sihir hilang, dia punya cyst dia pun hilang sekali dengan sihir. Jadi jin yang bawa tu pun dia memang jin sihir. Dia kata aku yang buat tu. Bengkak dalam kepala tu kan. Jadi kita pastilah wallahualam try ruqyah lah. Kalau ada gangguan kita rawat. Ada satu lagi patient saya ingat dia prepare untuk operation lah, brain surgery. Budak ni dia dah makin teruk, doktor plan untuk operation. Alhamdulillah dia datang ruqyah, istiqamah datang ruqyah. Operation dia mudah masya-Allah, alhamdulillah. Dan dia banyak recover daripada operation. Jadi itu pun bantu doktor dari segi operation. Dan dia memang ada gangguan. Saya rasa Allah mudahkan operation dia dan dia agak baguslah lepas operation tu dia recover. Dia recover lah, dia tak teruk. Kalau tak tu dia tak boleh bangun dah. Sebab bila kena dekat kepala ni, dia efek banyak saraf. Banyak saraf. Bila banyak saraf tu jadi agak mencabar lah. Jadi orang yang menjaga dia pun mencabar. Jadi kalau ikutkan kita, kalau boleh kita nak independen lah, kalau boleh bergerak sana sini kan. Tapi bila kena macam tu, dia tak boleh bergerak. Jadi bila operation sangat penting. Jadi kalau boleh ruqyah jugalah. Kita boleh check lah benda tu. Jadi nak tengok pastikan dia bukan gangguan. Satu lagi kalau dia pun medical, kita cuba minta Allah mudahkan. Kalau kita operate sebagainya atau kena buat prosedur sebagainya, kita minta Allah mudahkan prosedur tu. So, saya pernah rawat seorang neurosurgeon. Dia ni kena sihir, dia tak sangka kena sihir. Lepas rawat dia sembuh, dia ada sakit tengkuk, dia sakit leher, sangat teruk sakit leher dia. Sampai dia masuk epidural pun tak sembuh. Elok sekejap, lepas tu sakit balik. Dan lepas ruqyah hilang. Sampai dia kata saya nak belajar doktor ruqyah ni. Itu pakar bedah otak tu nak belajar sebab dia rasa saya nak pastikan saya buat operation betul. Bagus macam tu. Kita tak ada gangguan. Bedah otak ni sangat susah kan, sangat teliti. Kalau kita salah, itu masalah saraf-saraf akan terlibat ya. Dia macam tu bagus ruqyah lah. Cubalah insya-Allah. Ada soalan lagi? Soalan seterusnya dia bertanya boleh pergi ke kalau dari negeri lain sekarang dari Kedah? Setakat ni boleh. Sekarang ni boleh. Dengan surat lah. Kami buat surat appointment. Jadi sekarang ni patient saya datang dari Johor, dari Pahang, semua ada lah. Sepanjang PKP ni pun kami ada patient daripada Kedah pun ada. Ada seorang tu daripada Sungai Petani. Perak ada. InsyaAllah ada. Sanggup-sanggup untuk KL tu biasa sebab dekat. Melaka pun biasa. Johor ada, Pahang pun ada. Kita buat surat untuk appointment. Tapi kena dapat tarikh dulu lah. Dapatkan tarikh. Kalau PA saya nanti saya akan bagi nombor tu. Dapatkan tarikh untuk daftar. Ya. Soalan lagi, Min? Soalan seterusnya, berapa sesi rawatan ruqyah diperlukan? Adakah ikut stage kanser? Memanglah itu betul ikut stage kanser. Dan saya kalau boleh jangan jadikan dia pure ruqyah. Saya berlaku pada pesakit saya. Dia ni kanser, breast cancer. Dia asalnya ketumbuhan dalam dada. Besar ketumbuhan tu 10 cm. Jadi bila first time dapat tahu bengkak tu, dia sebenarnya bengkak tu dah lama tapi agak dia tak decide atau dia tak bincang dengan suami dia. Akhir suami dia tiba dah 10 cm tu. Dia macam terdesak pergi jumpa pakar kat swasta dekat Prince Court. Prince Court kata besok operate. Terkejut lah dia kan sebab dia pun nak terima susah. Tiba-tiba doktor kata nak operate besok. Jadi benda nak buang tu besok. Nak buang terus langsung breast tu kan. Jadi dia panik, dia tak nak. Lepas tu suami dia bawa jumpa saya. Alhamdulillah saya bincang dengan dia. Saya kata saya tengok sebab saya pemeriksaan memang sangat keras lah. Dah keras macam batu 10 cm besar tu, 10 cm dekat belah kanan. Suami memang suruh saya periksa sebab saya doktor, insya-Allah saya periksa lah. Jadi saya bincang dengan dia kalau dia nak try boleh ruqyah, saya kata cuba ruqyah. Dan saya alhamdulillah ruqyah dia tu lebih kurang 4 session lah.
empat sesi ruqyah dan saya bagi dia transfer factor apa ni, untuk antibody imun booster untuk badan saya kata. Lepas tu makan imun booster ni, lepas tu dia ruqyah jadi lembut. Sepanjang 4 kali tu makin lembut, akhirnya lembut tu saya kata okeylah, pergi check dekat pakar. Jangan pergi tempat sama, pergi cari pakar lain. So dia pergi ke UMMC, Muslim Medical Center, dia check masa first time check tu dia buat PET scan. PET scan ni detail lah, kalau kita buat PET scan ni nampak color semua, kat mana spot cancer pun nampak kan. Alhamdulillah dia tengok, pakar tengok sikit je spot cancer tu dekat breast tu ada sikit, tapi tak teruk lah. Tapi doktor suruh bedah pun juga sebenarnya. Pakar tu Prof Aisyah kata operate lah, tapi dia tak nak juga, dia ni pensyarah, dia refuse. Dia kata dia ni pensyarah UIA, dia confuse nak buat. Dia kata saya nak cuba juga ruqyah lagi. So dia cuba ruqyah lagi, alhamdulillah. So dia cuba ruqyah lagi tu 3 sesi macam tu. Lepas tu dia pergi balik UM, check balik tak ada dah. Spot tu tak ada, spot tu hilang ya. Jadi doktor confuse, doktor pun kata macam tak logik boleh hilang ni, dia kata kan. Tapi dengan ruqyah hilang, alhamdulillah ya. Lepas tu tak jadi operate lah, jadi macam biasa lah. Lepas tu saya kata kalau boleh datang ruqyah, saya kata buat macam regular follow up sebulan sekali kan. Tapi dia miss follow up tu. Tapi dia sibuk sangat tu, wallahu a'lam. Dia sibuk sangat, ada masa dia datang, masa tak datang, dan dia sibuk. Suami dia ada projek kat Perak somewhere macam tu, dia tak berapa nak dapat datang follow up kan. Jadi akhirnya satu hari datang juga masa tu, ada bengkak balik. Saya kata Allahu akbar. Macam nak buat ya? Saya kata tak apa, kita ruqyah balik. Saya tak give up, saya kata ruqyah balik. Masalahnya masa tu dia dah tak ikut sangat dia punya, kalau saya bagi saya punya immune booster tu, dia macam dia try nak ambil satu produk tradisional. Dia kata boleh tak saya nak guna. Saya kata saya dah mati, saya tak tahu dah produk tu apa, dan saya tak recommend kalau saya tak tahu. Tapi sebab dia dah kata saya nak cuba, ada orang kata bagus, dia cubalah. Lepas dia cuba tu dah tak datang ruqyah. Itu sangat menyedihkan, tapi dia tak datang. Dengan begitu suami dia beritahu dia try continue dengan ubat tu. Saya pun tak tahu ubat apa pun, saya tak tahu. Saya tak dapat nak tarik. Itu kadang-kadang benda ni bila saya kesilapan saya antaranya. Saya patutnya kena insist jangan ambil patutnya. Tapi saya tak tahu ubat tu apa. Jadi saya nak bahas pun saya tak boleh kan. Akhirnya jadi kena balik kanser tu. Kanser tu kena. Dan kanser tu lepas tu merebak sikit paru-paru. Dan akhirnya baru ni meninggal. Saya rasa saya agak terkilan kes ni lah. Sebab saya dah hilangkan kanser tu dengan ruqyah dan juga dengan transfer factor. Tapi sebab itu saya kata kalau patient ni ada sejarah macam ni, kalau boleh kita kena selalu monitor dia, minta dia datang, call dia kan, itu benda ni kena buat. Kadang dia jadi was-was sebab mungkin gangguan tu sekali ada. Dia diganggu tu, dia tak ada nak buat decision mungkin, wallahu a'lam. Tapi suami dia call begitu dah meninggal. Saya kata Allahu akbar. Baru meninggal. Maksudnya kanser rawat 2 tahun lepas sebelum PKP. Tapi nak katakan dia tak datang follow up lah kot. Saya jenis macam saya agak terkira. Saya rasa kalau kes macam ni saya kena minta dia datang regularly, tak nak miss patient macam ni. Sebab kita nak bantu sampai sembuh. Dia dah sembuh dah, sebenarnya dah tak ada dah. Kanser tu dah tak ada. Tapi dia datang balik itu saya agak jadi confused lah. Mungkin saya dah tak nak jumpa lama lepas tu. Jadi saya lepas ni saya rasa anda benda yang saya buat, saya nak pastikan bergantung kepada kanser, dan kita kalau macam breast cancer ni, kalau boleh sembuh, kita patutnya nak kena betul-betul monitor patient ni. Itu yang saya, mungkin kesilapan saya tak monitor lah. Saya tak panggil dia datang. Sebab dia tak datang tu, saya tak panggil. Saya rasa itu satu kesilapan yang saya perbaiki kot. Satu lagi, kalau kanser ni, stage 4 macam mana? Stage 4 ni kadang dah busuk. Kadang-kadang kita tengok patient datang stage 4 ni, dia punya breast dia pun dah pecah pun. Stage 4. Saya ada satu patient, memang dia tak nak pergi hospital pun. Dia tak nak. Bila doktor kata dia kena breast cancer tu, dia tak nak pergi hospital. Dan dia duduk kat rumah, macam-macam makan daun ramul-ramul hari tu. Dia makan all the national thing. Akhirnya benda tu pecah. Betul jiran dia, betul patient saya, nasihat dia pergi jumpa, datang ruqyah ke apa kan. Lepas tu akhirnya macam mana terbuka dia datang ruqyah, datang dengan suami dia. Bila pecah tuan puan, breast cancer ni kalau pecah, bau dia macam bau bangkai betul, sangat busuk. Dia masuk bilik rawatan tu penuh bilik tu bau busuk, pening bau. Kita kuat bau dia, sangat kuat. Dia sebab dia necrotic tissue dalam tu. Dia dah berupa dia, bila saya tengok, suami dia suruh saya tengok, dia macam bunga, macam cendawan tu. Dah rupa breast tu dah macam cendawan. Pecah benda tu tengah-tengah. Ada nanah keluar banyak. Jadi bau busuk kan. Saya kata tak apa, saya ruqyah lah, saya kata. Tapi harapan kita apa ruqyah tu? Harapan saya bukan nak sembuhkan tu sebenarnya. Harapan saya minta dia paling kurang, ya Allah, saya kata buka hati dia untuk dia pergi rawatan. Operate lah paling kurang. Buang benda tu. Sebabnya dia simpan pun buat apa dengan keadaan busuk macam tu kan. Masya Allah, alhamdulillah, lepas saya first time datang ruqyah tu, dia tak datang lama, 2 bulan tak datang. Saya tanya, dia punya jiran ni ada mention, dia kata doktor dia pergi hospital dah, dia kata alhamdulillah dia pergi hospital. Dan dia kata mungkin dia dah operate, dia kata.
Dia datang 2 bulan lepas operation, dia datang jumpa saya balik. Dia dengan muka senyum je. Dia kata, alhamdulillah doktor, saya dah sihat. Dia tak ada bau, tak ada apa. Hilang dah dia punya tu. Walaupun breast dah tak ada, dia dah buang. Tapi dia tengok nampak dia sangat confident. Dia rasa macam, lepas ni saya nak chemo doktor. Dia dah jadi confident. Jadi ruqyah tu penting. Bukan kata nak buang kanser tu sangat, tak. Tapi saya rasa antaranya adalah untuk bagi dia ketahanan, untuk dia buat keputusan yang betul. Tak nak dia nanti ikut sangat syaitan hasut dia, tak nak pergi rawatan. Akhirnya lagi teruk akan meninggal sebab tu. Itu benda-benda yang saya gangguan ni berkait lah. Saya rasa gangguan ni ada. Dan kita hari-hari biasa kena ganggu kan. Masa kita tengah solat pun jin syaitan ganggu kita. Tak khusyuk dan sebagainya. Jadi bagi saya untuk orang yang sakit ni, gangguan tu lagi kuat. Cubaan dia kuat. Dan kena bantu dia bagi semangat dan sebagainya. Itu kerja-kerja kita lah. Kerja-kerja doktor. Macam tu ya. Ada soalan lagi, Min? Ada soalan tanya, ada cawangan tak degree lain untuk ruqyah? Ada kat Selangor lah sekarang ni. Haji Amin buat kat Selangor. Saya ada perawat tempat lain, dekat satu lagi kat Sarawak, sorry. Kat Bintulu. Lupa, jangan marah kat BBC, lupa. Kat Sarawak ada Ustaz Aminuddin dengan tim dia kat Bintulu, kat Bintulu. Terengganu ni tak ada lagi ni. Itu dah ada request Min, kita kena pergi apa? Pergi autism kat Terengganu. Jadi sebab PKP ni lah kurang sikit, alhamdulillah nanti kita cuba. Tapi sebab kami tak ada lagi cawangan tempat lain. Tempat lain tak ada lagi lah. So kita ada dekat Bintulu Sarawak. Kita ada dekat Seremban, main HQ, kita ada dekat Bangi. Kita ada perawat di Melaka lah. Dekat Negeri Sembilan ada 2-3 tempat. Dekat Rembau ada, Jelebu ada. Dekat Melaka dulu ada. Pahang pun ada. Kita Pahang ada dekat Barat. Jadi tak semua negeri ada lah. Tapi perlahan insyaAllah. Saya tengah, dia orang ni cuma tak gerak lagi ni sebenarnya. Sebetulnya tak gerak lagi tapi dah boleh buat rawatan. Masya Allah. Dia dah boleh buat rawatan tapi tak gerak lagi. Belum dikonvokan lagi tapi alhamdulillah dia dah bantu pesakit ya. Ya sebab cara rawatan sangat simple lah insya-Allah ya. Ada soalan lagi, Mi? Doktor, saya nak tanya, adakah masalah kencing hanya terkait dengan pertumbuhan di hadapan atau masalah lain? Dia kalau kencing ni macam-macam lah. Dia bukan masalah ketumbuhan. Bukan masalah, itu dipanggil masalah mekanikal lah. Mekanikal dia masalah fizik. Mekanikal maksud tekanan ataupun benda yang menekan dari luar salur kencing sebagainya. Jadi kita tengok luar daripada pundi kencing. Masalah lain banyak macam-macam. Dalam pundi kencing tu sendiri boleh ada masalah. Ya. Kalau dalam pundi kencing tu boleh ada kanser pada pundi kencing. Tapi very rare lah, jarang lah. Dan satu lagi batu lah, batu karang. Itu common. Ya. Masalah kencing ni batu karang. Satu lagi orang perempuan kalau ada masalah kencing biasanya sebab umur, dia masalah dia tisu otot-otot yang pegang bawah tu dekat pelvic bahagian bawah yang support kita punya rahim sebagainya tu, tisu tu dah lemah dah, dia kita panggil atrofi dah. Untuk dia bergantung usia lah. Jadi satu lagi banyak faktor juga. Mungkin dulu kita tak berapa sihat. Kalau kita sihat biasanya dia akan tahan lama sikit. Jadi kita kena jaga makanan, exercise tadi itu penting, exercise itu semua sebab kita nak kalau boleh tisu-tisu ni semua dia tahan lama lah. Jadi bila kita macam kereta tu kan, kalau kita tak buat maintenance, kita pakai hari-hari, 2-3 tahun tak maintain, habis dah rosak semua. Jadi badan situ juga, lagi hebat lagi badan ni, kena jaga benda tu. Jadi kalau ikutkan, antara sebab masalah kencing, katakan kencing ni incontinence, kita tak boleh tahan kencing. Solat tu kena pakai pad sebab ni kita kencing keluar juga. Jadi itu ada masalah gangguan, bukan gangguan apa? Gangguan satu tadi, gangguan jeans itu kena check lah. Masalah medikal juga, masalah lain lah tadi. Masalah otot-otot tu, sphincter tu tak kuat dah. Dia tak boleh nak tutup dah lubang tu. Dia jadi longgar, dia jadi tak kuat. Itu kena check doktor lah kalau boleh. Pastikan kalau ruqyah jugalah, takut juga gangguan. Ada juga ambil gangguan macam tu. Ya? Jadi boleh check balik lah. Check dengan doktor betul-betul ya. Ada soalan lagi? Ada, mohon boleh kongsi ruqyah untuk kita amalkan doktor. Ada dalam saya ada untuk kalau bagusnya jumpa dululah perawat. Kalau tak sempat datang jauh sangat ke sebagainya, rujuk balik ruqyah klinikal ni. Saya ada uploadkan bacaan ruqyah sebenarnya. Saya ada buat YouTube sikit bacaan ruqyah. Cuma saya nak pesan bacaan ruqyah ni memang kalau kita ada gangguan, dia respon lah. Tapi harap jangan gangguan kuat. Kalau kuat tu kena pergi rawatan terus lah. Saya ada pasien saya baru ni yang datang sebab dia dengar saya punya YouTube tu bacaan ruqyah tu. Sebab bacaan tu saya buat berdasarkan bacaan betul kat pasien ni. Jadi dia dengar tu dia respon. Dia jadi menggigil kata kan. Pasien ni dah lama tak datang. Dah 3 tahun kot sihat tak ada apa pun. Tiba-tiba dia kata nak buat apa doktor. Saya tiba-tiba menggigil dengar doktor baca YouTube tu. Dia kata dia alhamdulillah dapat datang rawatan, dia tak simple lah, dia tu dah memang datang ada sikit-sikit lagi kot gangguan tu tak habis agaknya, wallahu a'lam timbul balik dan saya rawat dia, saya alhamdulillah insya-Allah. Cuma satu kes yang agak kesian sebab dia lepas dengar tu dia teruk, demam menggigil semua, dia masuk hospital.
3 hari masuk hospital, lepas tu dia keluar, datang rawatan balik, cerita, dia kata memang dengar tu dia jadi demam. Dia tak ingat pun datang ruqyah, dia pergi hospital dulu lah. Tapi tak apa, Alhamdulillah, dia okey. Tapi sekarang ni YouTube tu boleh guna untuk bantu rawatan. Contohlah, kalau kita tak boleh tidur malam, kalau setakat dengar, ada pasien saya yang tak boleh tidur malam ni, dia kan dengar, buka YouTube tu, dengar bacaan tu, dia boleh tidur lah, dia kurang sikit gangguan. So boleh, bacaan saya untuk ruqyah ada dalam YouTube tu. Nanti saya bagi link apa ni, saya akan cuba cari link itu balik, saya akan cuba nantilah, saya akan update punya link tu. Ada yang boleh share, saya pun ya, saya kena jadi ada link tu, kalau tengok, kalau nak dapat link tu, kita tengok saya punya Facebook pun boleh, Facebook pun boleh. Okay. Sorry, saya tengah salah. Okay. Saya minta tu nanti saya kalau boleh follow saya punya ni, saya punya Facebook pun tak apa. Dalam tu saya letak dalam Facebook. Saya type kat sini, Facebook saya kalau ikut nama penuh Muhammad Husaini. Ataupun dalam sorry, saya type to all. Saya kalau ikut Facebook saya, ataupun saya pergi tengok website tadi, yang tu dalam tu ada juga saya letakkan tu YouTube tu. Follow saya punya Facebook, saya ni tu kalau dapat cari. Lepas tu dalam website pun ada lah, saya letakkan bacaan ruqyah tadi. Ada soalan lagi? Ada yang bertanya cawangan ada di Sepang, kalau di Pahang di mana cawangan? Pahang ada dekat Maran, dekat Chenong. Tapi itulah dia Pahang ni kalau ikut Chenong ni tengah-tengah Pahang lah, jauh kalau bisa Kuantan kan, tapi kalau ikut dekat Chenong lah. Ada tim saya kat Chenong. Kalau apa telefon lah, telefon saya tak apa, kalau tanya nanti saya akan bagi detail kontak nombor tu. Saya tak ada kat sini pula. Nanti saya kalau nak pergilah. Tapi kalau datang Seremban pun okey, boleh buat surat, boleh datang. Saya ada pasien daripada Kuantan, ada je datang sini. Allah ada. Pesan lagi, Min? Yang tanya pasal Sepang. Sepang ni biasa datang sini je, datang Bangi atau datang Seremban. Boleh datang Seremban atau datang Bangi. Sepang tak jauh pun. Tak jauh. Biasa ramai pasien Sepang datang kat jumpa saya kat sini. Area Sepang, Dukut semua tu datang kat sini lah. Boleh datang Seremban lah, tak ada masalah. Bangi kalau area Banting tu boleh pergi Bangi lah. Area kalau Sepang ni nak kalau ke arah Morit, Banting tu, kalau Bangi mungkin tak tahu lah. Saya rasa dekat ke Seremban daripada dekat Bangi. Datang jumpa saya kalau nak jumpa Haji Amin lah. Kalau nak kontak tu boleh bagilah. InsyaAllah kita boleh bagi. Mention saya nanti saya bagi kontak-kontak tu ya. Saya nombor saya tu ada dekat last slide tadi ya. Soalan terakhir, macam mana nak kuatkan otot kemutan di pelvik nak kawal kencing? Itu kena ada proses lah. Ada proses. Maksud dia guna complete exercise kena buat. Dia ada exercise dia. Ada cara exercise untuk nak kuatkan lantai pelvik. Lepas tu kena ambil sikit suplemen, makanan-makanan tambahan ni kena ambil untuk kuatkan. Itu benda ni kena bantu dengan makanan tambahan. Ubat saya rasa tak ada. Ubat wallahu alam tak ada kot. Tak ada ubat yang kata boleh kalau makan ubat tu boleh hilang ke? Itu tak boleh. Satu lagi kadang-kadang setengah orang bila bersalin dengan bila kalau bersalin ni, kita bersalin dengan keadaan susah bersalin, contoh susah bersalin, kena pakai forceps ke pakai vacuum ke, jadi kita tengok nanti bersalin tu jadi messy lah. Jadi bila doktor buat episiotomi tu, dia potong banyak benda-benda yang dipotong kat situ. Bila potong termasuk sistem saraf ke otot yang sekitar sphincter tu tadi dekat pelvic tu, yang kontrol dekat pelvic wall tu ada yang terkoyak sebagainya. Benda tu menyebabkan dinding pelvic tak kuat tu. Cumanya kalau katakan nak bagus, boleh juga kalau kata dah tak boleh ubah juga dengan cara lain, boleh juga operate, pergi jumpa pakar. Kita kena jumpa pakar gynae, boleh. Dia ada operation untuk kuatkan balik pelvic itu. Dia ada otot-ototnya dia repair. Dia tengoklah dia akan periksa dulu. Biasanya pakar gynae ni boleh buatlah, bantu untuk support pelvic itu balik. Itu penting penting juga sebenarnya nak kawal kencing dan sebagainya. Itu sangat penting. Ya. Ada soalan lain? Ada soalan yang baru masuk ni. Sekarang ni mudah ke nak buat rawatan hospital? Saya gangguan rasa nak buang air kecil atau besar. Sebaik saja nak duduk atau selepas duduk. Atau semasa nak takbir mula solat. Kadang-kadang saya menangis sebab selalu sangat hampir setiap waktu solat. Padahal kalau bukan waktu solat, tak ada rasa nak buang.
Saya minta puan macam ni lah. Saya rasa ni macam, rasa-rasa saya macam gangguan. Sebab dia nak waktu solat, saya ramai patient macam ni. Nak waktu solat masa tu lah dia was-was, macam tu lah dia rasa macam-macam nak kencing sebagainya. Saya rasa elok pergi ruqyah dulu, try dulu. Try dulu pergi ruqyah. Mungkin boleh bantu dengan ruqyah kot. Sebab dia ganggu nak solat. Nampak sangat dia punya gangguan tu nak ganggu kita ibadah. Jadi saya rasa cuba apa ni? Cuba ruqyah dulu lah. Kalau dapat ruqyah tu mungkin boleh kita bantu sementara nak pergi hospital. Sekarang hospital memang susah ya. Banyak disiplin kat hospital tu dah tak boleh nak buat prosedur, tak boleh nak admit, tak ada katil sebagainya. Jadi kita tahu susah sekarang ni. Dan saya rasa ruqyah mungkin boleh bantu ya. Cari siapa yang dekat, ustaz-ustaz yang dekat yang boleh ruqyah biasa pun tak apa, insya-Allah. Ya. Baca juga, buat juga ruqyah sendiri, itu bagus. Dan seorang peserta ni dia post satu YouTube. Saya tak pasti link ni kita Pusat Ruqyah Hijrah ataupun siapa punya. Ruqyah in Obstetric Cases. Saya rasa kita punya kot. Kita tak secek. Kalau ruqyah institusi ni kita yang buat, saya buat itu Amin, tak tahu lah. Mungkin kita punya. Boleh buka lah kalau ada. Ya. Saya rasa kita punya sendiri. Ke tak tahu lah, saya tak tengok. Sekejap saya tengok. Kita punya. Ruqyah Hijrah ni. Jadi kalau buka YouTube ni, ya, Ruqyah Hijrah tu. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau nak tengok download apa-apa kita punya talk, kita punya sebelum-sebelum ni, semua di dalam ni, Ruqyah Hijrah punya YouTube channel. Ya. Jadi memang betul lah, itu kita punya. Kita tengok benda ni, saya buat alhamdulillah. Jadi benda untuk rujukan. Ini ceramah kita sebelum ni, men. Yang kalau ikut guide ni, yang first ceramah. So boleh follow. Lepas tu semua yang lain tu, saya punya bacaan ruqyah semua tu, saya punya talk semua ada kat sini lah. Internet apa, komputer saya ada dekat dalam tu. Saya minta maaf, ini benda-benda yang tak dapat dielakkan. Okey, boleh. InsyaAllah. Ada soalan lagi, men? Ini kita cerita hadis introduction ni, insyaAllah ya. Yang sambungannya hadis ni, barang siapa yang Ada soalan lagi? Oh, saya pause. Ada apa soalan lagi, men? Tak ada soalan. Tak ada ya? YouTube tu Ruqyah Hijrah. Ya? Nama YouTube tu Ruqyah Hijrah lah. Saya YouTube channel tu Ruqyah Hijrah. Kalau pergi link YouTube tu memang Ruqyah Hijrah punya YouTube lah. Jadi kalau nak cari bacaan semua tu dalam tu. InsyaAllah tu ya. So tak ada soalan ya, insyaAllah. So alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang join pagi ni. InsyaAllah kita dapat berkongsi pengalaman. Anxiety soalan ni pun ya, tengok dalam YouTube ada ya. Anxiety ni kita ada bagi depression, anxiety dulu awal lagi. Cuba tengok ceramah tu dulu. Nanti kalau boleh kita kena arrange untuk ruqyah ya. Yang anxiety. Anxiety pun ada dalam tu. Saya tengah kumpulkan ni bahan-bahan ini untuk supaya jadi rujukan. Saya pun nak tengok tu dalam tu ada depression, anxiety ya. Yang pasal obstetrik tu semua ada dalam tu. Autism kita pernah buat ni sebenarnya. Dan insya-Allah kita akan teruskanlah dengan izin Allah, dengan support dari you all. InsyaAllah kalau ada peserta ni semangat sikit nak buat kan. Jadi kalau boleh share, ajak kawan-kawan share, join. Ini tak ada masalah, ini bukan tertutup Ini terbuka. Dan saya sangat galakkan kalau ada sesiapa yang minat dengar tu, ajak sekali. Beritahu lah, paskan the message insyaAllah kat dia orang. Sebab saya akan buat hari Ahad, insyaAllah istiqamah setakat ni. Pukul 10 pagi hari Ahad ni. Tajuk mungkin akan berbeza. Mungkin minggu depan saya akan buat sikit breast cancer kot. Supaya yang tadi tak sempat nak cakap sangat, saya akan cerita sikit pasal breast cancer. Lepas tu kita akan ubah topik lain, bidang lain untuk masuk seterusnya insyaAllah. So alhamdulillah, sekali lagi saya sudahi dengan aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kifarah salawat rasul. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.